Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay, pertama-tamanya saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang ada bersama saya pada sesi ceramah berkenaan dengan kenapa perlu ada wasiat sedangkan dah ada hukum faraid. So, baik. Di petang yang mulia ni, ada tempat yang hujan, ada tempat yang tak hujan kan. So, hari ini insya-Allah saya akan berkongsi sedikit kepada tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama dengan saya tentang apa tu fungsi perancangan harta pusaka secara umumnya. Kalau kita tengok kepada tajuk kita hari ini, kenapa perlu ada wasiat? Sedangkan kita sebagai orang Islam dah ada hukum faraid. So, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Zarul Zalfan bin Syahari. Boleh panggil saya Zarul. Saya merupakan pengurus bagi wilayah utara As-Salihin Trustee Berhad. So, saya pun dengan As-Salihin dah lebih kurang 8 tahun, macam tu, 7 tahun. InsyaAllah apa yang saya ada, pengalaman, ilmu apa, kita akan kongsilah sama-sama petang ni. So kalau ada apa-apa persoalan daripada tuan-tuan, puan-puan, boleh ajukan dekat ruangan chat ataupun boleh saya akan buka, kalau kita ada masa nanti kita buka untuk sesi soal jawab bila hujung nanti. Okey, baik. Seperti tajuk kita hari ini, saya nak kongsi sedikit dengan tuan-tuan, puan-puan berkenaan dengan wasiat ataupun perancangan harta pusaka. Hari ini di kalangan kita lah, terutamanya orang Islam, masih ramai yang keliru tentang wasiat. Kenapa nak kena buat wasiat? Kita kan orang Islam dah ada hukum faraid. Tapi kalau saya tanya kan, daripada sudut pengalaman saya dah jumpa beberapa orang, saya dah jumpa ramai orang lah. Saya dah jumpa ramai orang, bila saya tanya tentang, kalau kita tengok hari ni kan, kita tengok sekeliling kita. Kita tengok dengan realiti yang tentang harta pusaka yang masuk surat khabar, yang masuk berita, yang melibatkan artis, ahli perniagaan, public figure, ataupun kadang-kadang kita boleh tengok sendiri dalam lingkungan ahli keluarga kita. Bila sebut tentang harta pusaka ni tuan-tuan, puan-puan, dia tak lari daripada masalah. Bila saya tanya, kalau kita tengok di keliling kita, perlu tak kita buat wasiat? Semua orang kata kena buat wasiat. Semua orang ada kesedaran buat wasiat. Tapi bila dia fikir tu, kalau fikir sekali, lepas tu dia fikir 2-3 kali, dia fikir kita ni dalam Islam kan dah ada hukum faraid. Dalam Al-Quran dah sebut dah tentang pembahagian harta. Kalau kita meninggalkan harta, kita ada ahli keluarga, ada anak, ada pasangan, mak ayah. Mereka kan ada hak dah. Kenapa perlu lagi kita nak buat wasiat? Kenapa nak buat perancangan? Yang ni yang saya akan terangkan hari ini. Dari sudut kesedaran, ramai yang dah tahu tentang kena buat wasiat. Cumanya kita banyak keliru. Sebab apa kita keliru? Sebab kita tak tahu. So hari ini kita datang, sesi ceramah ni adalah untuk kita buat sedikit penjelasan, pencerahan kenapa kita kena buat juga perancangan walaupun kita dah ada wasiat. Baik, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Yang ni yang selalu berlaku di kalangan masyarakat Islam kita, macam saya sebut, ramai orang kadang-kadang dia dah tahu dah tentang kena buat wasiat, tapi dia ada kekeliruan sikit. Sebab banyak salah faham. Kan mula-mula dia rasa kena buat dah, dia dengar orang ni cakap dah tak payah buat pula. Ada orang kata tak payah buat wasiat, buat hibah. Kan? So apa sebenarnya fungsi wasiat tu sendiri? Okey, baik. Ini salah faham yang selalu berlaku dalam kalangan masyarakat Islam kita. Pertama sekali, bila sebut tentang perancangan harta, kita selalu kaitkan kita kena ada harta banyak. Kalau saya ni ada setakat satu rumah aja, satu kereta je, akaun pun ada RM10, buat apalah saya nak buat wasiat. So, itu adalah satu kefahaman yang silap. Kita sebut tentang perancangan harta. So, kalau kita nak tengok kepada definisi harta tu, tuan-tuan, puan-puan, harta ni bukan semata-mata rumah tau. Kadang-kadang kita rasa kita ada sebiji rumah tu je lah satu-satunya harta kita. Tak. Bila sebut tentang harta, rumah kita harta. Kereta, motor kita harta. Kita punya akaun bank kita, tabung haji, KWSP, ASB, simpanan kita, pelaburan kita, takaful kita,
barang kemas kita, koleksi jam tangan kita, handbag kita, semua tu adalah dikira sebagai harta. Dan hari ni tuan-tuan puan-puan, kalau kita tengok kan, katalah kita tengok nilaian rumah, walaupun kita ada sebiji rumah, nilaian rumah hari ni bukan 10,000, 20,000, 100,000 dah. Kebanyakan di kalangan kita ni kalau ada rumah ni, mostly semua harga rumah lingkungan 500,000 dan ke atas. 500,000 ringgit bukannya nilai yang murah, bukannya senang kita nak dapat, betul tak? So jadinya bila kita sebut tentang perancangan harta ni, walaupun ada sebiji rumah, kita kena fikir. Kita kena pandang harta kita ni. Ini adalah sebagai satu harta yang aku kena rancang. So tak ada istilah kita ni harta sikit ke, harta banyak ke, nak kena tunggu ada 10 biji rumah baru buat perancangan. Itu silap. Sebab kita selalu salah faham tentang definisi harta. Wa ima satu akaun yang ada RM10 sekalipun, adakah itu harta? Ya, dia adalah harta. Sebab tu kalau kita tengok, setiap orang dekat Malaysia ni kena fikir tentang perancangan. Tak terkecuali. Okey, baik. Lagi satu. Waris kan ada. Ini pun satu jugalah. Sebab kita fikir lepas meninggal dunia yang nak dapat harta tu waris. Tapi kita sedar tak, kebanyakan kita hari ni dekat Malaysia, terutamanya orang Islam, saya boleh cakap majoriti masalah pusaka dekat Malaysia ni adalah orang Islam kita punya. Sebab apa? Kita rasa lepas meninggal yang akan dapat harta tu waris. So pandai-pandailah waris-waris tu yang uruskan. Satu yang kita kena faham, tanggungjawab. Hari ni banyak waris-waris kita bukan diwarisi dengan harta semata-mata tau. Tapi diwarisi dengan bebanan. Macam saya sebut tadi mula-mula, kita tengok hari ni berapa ramai, berapa banyak masalah berkenaan dengan harta pusaka dekat luar. Mak ayah meninggal dunia tinggalkan harta, waris senang ke susah sebenarnya? Macam saya sebut, tengok dalam surat khabar, tengok dalam media sosial, tengok dalam berita semua. Bila sebut tentang pusaka, cerita tentang yang buruk-buruk je, tak ada cerita yang indah-indah. Sebab apa? Bila kita tinggalkan harta, kita tinggalkan bebanan kepada waris-waris kita. So jangan fikir bila kita meninggal dunia, kita tinggalkan harta, kita dah bagi senang kepada waris-waris. Tak. Hari ni tuan-tuan, puan-puan, kesian tahu waris-waris kita. Kalau kita rasa kita tak nak bertanggungjawab terhadap harta kita, jangan cari harta. Hari ni kita kerja pagi, petang, siang, malam cari harta sebab apa? Nak bagi senang ahli keluarga kita, betul? Kita nak make sure kalau kita dah tak ada nanti, anak kita boleh teruskan hidup, ada harta, ada duit, nak sambung belajar, nak kahwin, nak survive. Tapi realiti hari ni waris-waris lagi menderita. Jangan kita kata tak apalah lepas meninggal pandailah waris kita uruskan. Kita jangan tanya waris kita, tuan-tuan. Kita tanya diri kita. Kita tahu tak nak uruskan harta macam mana? Kalau kita sendiri tak tahu nak uruskan harta pusaka kita macam mana, agak-agak waris tahu ke tak? Saya tak nak tanya jauh-jauh macam saya sebut. Saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan yang ada hari ini bersama saya. Katalah pasangan kita meninggal ataupun mak ayah kita meninggal. Esok kita nak buat apa? Kita ni waris ni, kita kan ada sebagai waris. Apa function kita? Kita sendiri tak tahu. Kita harap apa? Oh, faraid dah ada. Adakah faraid tu macam tu terus dapat je? Itu yang saya nak. Yang ni yang ramai orang salah faham. Okey, inilah dia tajuk kita hari ni. Kenapa nak rancang? Faraid kan ada, tuan-tuan, puan-puan. Faraid ni macam kita tahu dia adalah satu hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Hukum yang mana Allah cerita tentang pembahagian harta. Perletakan hak terhadap harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Dalam faraid dia cerita apa? Ni kalau pemilik harta ni meninggal, tak kisahlah ayah ke, mak ke, adik-beradik ke kan. Kalau dia meninggal, harta pusaka ni dibahagikan bahagian tu macam mana? Contoh, suami meninggal, isteri dapat berapa? Mak ayah dapat berapa? Anak-anak dapat berapa? Ini yang faraid cerita. Tapi dalam faraid, dia tak cerita macam mana nak keluarkan duit. Dalam faraid, dia tak cerita macam mana kalau ayah meninggal, tinggalkan sebiji rumah yang ada loan, macam mana kita nak selesaikan loan. Macam mana kita nak pergi pejabat tanah, tukar nama atas nama arwah ayah ni kepada nama waris-waris. Kalau macam saya sebut, kita tak tahu macam mana nak keluarkan duit, kita tahu kan nak keluarkan duit hanya owner je yang boleh keluarkan duit.
Ayah meninggal dunia, tinggalkan satu akaun bank. Okey, waktu ayah hidup tak ada masalah sebab ayah pemilik, ayah boleh tanda tangan, ayah boleh cop jari untuk keluarkan duit, untuk tutup akaun. Tapi kalau ayah dah meninggal, akaun tu masih atas nama ayah. So macam mana duit tu sebenarnya nak dikeluarkan? Macam mana akaun ni nak ditutup? Itu saya baru cakap tentang akaun, saya tak masuk lagi rumah, kenderaan dan sebagainya. So jadinya faraid, kalaulah duit tu tak boleh keluar, macam mana yang kita nak cakap tentang bahagi faraid? Kita kata suami dapat 1/4, duit tak boleh keluar. Dapat tak 1/4? Okey, yang ni yang kita kena faham dari sudut pengurusan pusaka ni secara luas. Jangan pandang pusaka ni semata-mata pembahagian faraid. Itu silap. Okey, baik. Seterusnya, buat wasiat ni semua kena bayar, membazir je nanti. Ini pun satu mentaliti ataupun satu salah faham yang saya tak tahu daripada mana ajaran ni sebenarnya. Sebab bila kita sebut tentang perancangan, ini adalah sebagai satu persediaan. Kenapa kita kena buat perancangan? Kenapa kita buat persediaan? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku waktu hadapan. Okey, kita tak tahu apa yang berlaku suatu hadapan. So kenapa kita kena buat persediaan? Kenapa kita kena buat perancangan? Kenapa kena buat wasiat? Sebab melalui perancangan awal, kita sendiri yang akan tentukan hala tuju harta pusaka kita. Macam saya sebut hari ni kita kerja kan, cari duit, cari harta banyak-banyak untuk apa? Untuk bagi senang ahli keluarga. Sejauh mana hari ni kita boleh pastikan harta yang kita ada boleh bagi senang waris-waris kita? Kita tak tahu. Sebab tu perlunya perancangan untuk kita pastikan apa yang kita niatkan sekarang jadi waktu hadapan. Saya nak rumah ni dapatkan isteri saya, biar isteri saya boleh duduk jaga anak-anak saya. Tapi kalau kita tak buat perancangan, kita tahu tak ke mana hala tuju kita punya rumah ni nanti? Adakah isteri kita boleh duduk? Kan, kita tengok isu-isu yang berlaku hari ni. Kan, saya percaya ramai je tahu tentang isu-isu yang viral, isu-isu yang melibatkan public figure. So, kita sendiri boleh tengok daripada situ. So, daripada sinilah sebab kenapa kena buat perancangan, sebab kita nak determine, kita nak tentukan terus siap-siap bila berlaku kematian nanti hala tuju pusaka kita. So, tak ada istilah membazir dalam kita buat perancangan. Hari ni tuan-tuan, apa-apa pun tak ada kita kata semua kena bayar. Kan, sebab kita nak kena gunakan perkhidmatan, kita nak menjamin sesuatu. Sebab kita kena lihat dari sudut value, bukan sudut harga yang kita bayar. Daripada apa yang kita bayar, apa yang kita dapat. Itu yang penting. Tak guna kalau kita rasa macam kita tak nak bayar wasiat, kita tak nak bayar dokumen perancangan, kita anggap membazir. At the end of the day, harta kita rumah 500,000 campur dengan cash semua 1 juta lebih. Disebabkan kita berkira nak buat satu dokumen, harta kita yang berjuta ni tadi tak bagi apa-apa manfaat 1 sen pun kepada waris-waris kita. Kita nak rugi yang harga dokumen ke kita nak rugi keseluruhan aset? Kita sendiri pilih. Okey? Baik. Ini yang salah faham tadi yang saya sebut. Banyak ini yang selalu berlaku yang bermain-main dalam pemahaman orang Islam kita dekat Malaysia. Tapi tuan-tuan, puan-puan, kita sedar ataupun tidak, kita selalu cakapkan macam tajuk kita lah saya nak sebut hari ni. Kenapa perlu buat wasiat? Kita kan ada hukum faraid. Tuan-tuan, puan-puan, tahu tak hari ni dekat Malaysia tahun 2019 sehingga tahun 2019 direkodkan ada lebih daripada 70 bilion ringgit harta masih atas nama si mati tak boleh diagih kepada waris-waris. Ada 70 bilion ringgit. Sedangkan 90% adalah orang Islam kita punya. Sebab apa? Bukan sebab orang Islam kita majoriti tau dekat Malaysia. Tak. Sebab orang Islam kita ni pemahaman berkenaan dengan faraid yang silap. Kita selalu rasa senang, kita rasa selesa sebab kita dah ada hukum faraid. Ni masalah orang Islam dekat Malaysia. Kita rasa tak apa, lepas meninggal kan ada faraid. Nanti tak pandai-pandailah waris agih ikut faraid. Realiti hari ni tak ada orang yang meninggal tak ada waris. Dan faraid tu dah turun zaman Nabi dulu, tapi kenapa faraid yang dah turun zaman Nabi tak menyelesaikan masalah 70 bilion harta terbeku? Mana perginya faraid? Okey?
Mana perginya hukum faraid? Kita kata tak apalah, lepas meninggal dunia kan ada hukum faraid. Isteri kan boleh dapat 1/8, suami kan boleh dapat 1/4, anak kan boleh dapat sekian banyak, mak ayah kan dah ada bahagian dia. Kita bahagi je lah. Yang ni yang kita kena faham. Dari sudut pengurusan, ya memang ada faraid, tapi adakah faraid tu berjalan dengan sendirinya? Tuan-tuan, puan-puan, adakah pernah kita dengar kalau mak ayah meninggal pagi tadi, tiba-tiba ada orang yang namanya faraid datang rumah, ketuk pintu, tuk-tuk-tuk, Assalamualaikum, saya ni faraid, saya dah datang nak agihkan harta arwah ayah meninggal pagi tadi kan? Tak pernah, tuan-tuan, puan-puan. Tak ada satu institusi dekat Malaysia yang namanya Jabatan Faraid. Tak ada. Faraid ni hanyalah hukum yang duduk dalam Al-Quran sebagai satu panduan nak mengagihkan. Nak buat pengagihan bahagian tu. Tapi macam saya sebut, dari sudut pengurusan, nak keluarkan duit. Ni pemilik akaun dalam kubur tak boleh tanda tangan. Tak boleh cap jari. Pemilik tanah, pemilik rumah dalam kubur tak boleh pergi pejabat tanah. Takkan orang pejabat tanah nak pergi kubur pula, kan? So jadinya pengurusan kalau tak dapat dibuat secara keseluruhan, maka faraid tu tak ada function. Duit tak boleh keluar. Tu saya kata kadang-kadang ada orang tinggalkan, contoh KWSP. Orang hari ni tinggal KWSP sampai ratus-ratus ribu. Ada juga orang yang meninggal dunia tinggalkan KWSP sampai berjuta pun ada. Tapi bila berlaku kematian, duit tu tak boleh keluar pun. Kita memanglah boleh congak. Contoh saya sebagai anak katalah, kalau mak ayah meninggal saya boleh dapat 1/2. Contoh 1/2. Saya memang boleh calculate, dalam akaun ayah ada 1 juta, so 1/2 saya boleh dah dapat 500,000. Tapi kalau at the first place, duit tu tak boleh dikeluarkan, 500,000 tu sampai tak kat saya? Tak sampai. Yang kita tanya balik nanti, waris-waris kita, apa nasib mereka? Tu saya cakap, kebanyakan orang kita hari ni 70 bilion, tuan-tuan, puan-puan. Bukan sikit-sikit, bukan saya cakap million tau, bilion. 70 bilion harta tak boleh buat apa-apa. Kita jangan tengok yang dekat kampung-kampung tu, yang dekat tengah-tengah bandar KL tu pun ada tu, tanah kampung baru tu. Tanah kampung baru tu sampai hari ni, rekod waris dia dah mencecah ratusan orang. Bukan tak ada nilai, bukan tak boleh bagi manfaat kepada waris-waris, tapi tak boleh nak diuruskan dengan sempurna. Itu yang kita kesian kepada waris-waris bila kita tinggalkan harta, kita bukan tinggalkan kesenangan, tapi kebanyakan orang kita tinggalkan harta, tinggalkan bebanan. Waris-waris jadi susah. Kalau tahulah daripada dulu cakap dengan ayah janganlah cari harta. So kita menjadi tanggungjawab kita sebagai orang yang wujudkan harta, bertanggungjawab ke atas harta kita untuk make sure lepas meninggal harta kita tak ada masalah. Okay? Bagaimana mereka nak uruskan harta? Inilah anak-anak kita ada ke ilmu. Macam saya sebutlah, bila berlaku kematian, kita punya pasangan meninggal ke, mak ayah kita meninggal ke, kita sebagai waris, kita tahu tak apa first step? Kita nak pergi amanah raya ke, kita nak pergi mahkamah syariah ke saya nak kena pergi mahkamah tinggi sivil ke nak pergi pejabat tanah terus. So kita sendiri pun tak tahu. Nak keluarkan akaun dalam nak keluarkan duit dalam akaun, nak tutup akaun, kita tahu ke tak? Kalau kita tak tahu, waris-waris kita tahu ke tidak? Kalau mereka tak tahu, agak-agak harta kita tu jadi apa nanti? Okey, ni realiti duka, tuan-tuan, puan-puan. Inilah yang berlaku hari ini dekat dalam kalangan masyarakat orang Islam kita. Masalah pusaka dekat Malaysia, lagi-lagi di kalangan orang Islam, sangat menyedihkan. Sangat kritikal. Disebabkan harta, kadang-kadang nampak dekat sini, waris berbalah tuntut harta. Ni saya kata kadang-kadang harta ni boleh jadi fitnah tahu kepada waris-waris kita. Jangan rasa kita tinggalkan makin banyak harta, makin bagi senang kat waris-waris. Tak. Makin banyak harta, kadang-kadang makin banyak susah kepada waris-waris kita. Tengok aset 70 bilion tidak bertuan. Bukan tak ada tuan, tapi tuan tak boleh nak urus. Okey, 70 bilion harta tergantung. Nampak? 50 tahun baru selesai kes tuntutan tanah pusaka. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan yang ada bersama saya hari ini kan, kalau kita tengok kes-kes yang berlaku ataupun saya percaya juga ada di kalangan yang hadir pada hari ini yang ada masalah pusaka dalam ahli keluarga. Nak urus pusaka takkan makan masa, dia tak ambil masa seminggu dua tak.
Sebulan dua pun tidak. Setahun dua pun jarang kita jumpa. Kadang-kadang makan sampai 5 tahun, 6 tahun nak urus pusaka. Tengok dekat sini sampai 50 tahun baru nak selesai kes tuntutan tanah pusaka. Waris asal pun dah meninggal dah. Kita tinggalkan, kita meninggal dunia anak umur 20 tahun. 50 tahun, maksudnya anak dah 70 tahun. Tak hidup tak tidak baru boleh dapat harta. So, nampak bagaimana nak uruskan harta tu bukan satu perkara yang mudah. Mahkamah Syariah gugur tuntutan harta pusaka bernilai 1 bilion. Tinggallah harta banyak mana pun tuan-tuan, puan-puan, belum tentu menjamin kesenangan waris-waris. Okey, ini lagi satu yang kita tak nak berlaku. Kita tuan-tuan, puan-puan, bila meninggal dunia kan, apa yang kita harap? Kita harap waris-waris kita selalu doakan kita. Lawat kubur kita, doakan kita. Tapi tengok ni, datang kubur kita bukan doakan kita, tapi rebut harta. 3 anak derhaka buang wanita uzur. Waktu mak sakit, dibuang-buang je mak. Sebab apa? Kalau mak sakit, kena suapkan mak makan, kena cebokkan mak berak, buang air. Tapi bila mak meninggal dunia, semua mengaku anak. Waktu mak sakit, seorang tak nak mengaku anak. Tapi bila mak mati, semua mengaku anak. Sebab apa? Aku ni adalah hak waris faraid. Ini yang masalah dia, kita tak nak berlaku. Adik dakwa kakak anak luar nikah demi membolot harta. Abang maut ditetap adik gaduh rebut harta pusaka. Maut selepas dimaki Hamoin. Okey, pertelingkahan tanah pusaka. Anak mohon ibu junjung Al-Quran nafi wasiat bapa. Gara-gara pusaka lelaki tua diikat ambil cap jari. Tuan-tuan, puan-puan, ini realiti yang sangat selalu berlaku dalam masyarakat kita. Ini yang masuk surat khabar tau. Yang tak masuk surat khabar tu, yang berlaku, yang diam-diam, yang tak pergi sampai jadi viral, kes macam ni sangat banyak. Saya boleh cakap ramai, kalau daripada 10 orang tu 9 atau 8 orang mesti pernah melalui isu-isu macam ni. Tak adalah sampai ada, kalau tak sampai berbunuh pun mesti ada yang bermasam muka. Okey? Baik. Siapa sangka kematian disebabkan COVID-19 ni sekarang ni, kita dah berapa tahun? 2 tahun lebih dah, 2 tahun lebih kurang kan, daripada tahun 2020, 2021, ni dah 2022. Dah 2 tahun lebih dah kita dilanda wabak COVID. Siapa sangka dalam masa 2 tahun ni kita ada kematian sehingga 33,000. Nak cakapnya tuan-tuan, puan-puan, kematian sangat dekat dengan kita. Sebab tu perancangan ni penting. Sebab kita tak tahu kita meninggal bila. Kalau kita tahu kita meninggal bila, tak apa, kita boleh buat perancangan sehari sebelum kita meninggal. Macam rotek kereta kalau nak meninggal, kan, kalau rotek kereta nak mati, kita bukannya tunggu kita tahun depan mati, tahun ni kita dah buat perancangan. Sebab kita tahu rotek kereta tu nak mati bila, seminggu sebelum baru kita renew. Tapi kita ni mati tak macam tu. Kita tak tahu bila meninggal. So kita kena buat perancangan tu sekarang. Kita tengok ni, kematian macam mana saya sebut, kematian tu sangat dekat dengan kita. Tak ada siapa sangka dalam masa 2 tahun kita boleh mengalami kematian disebabkan COVID saja tau. 33,000. Dalam masa sebulan boleh ada kata 1,400 kes kematian. Apa nasib waris-waris arwah? Apa yang waris-waris arwah tengah buat sekarang? Inilah yang berlaku hari ni tuan-tuan, puan-puan. Banyak macam saya sebutlah, kes kematian mendadak. Dekat office kami ni, dekat office Asalihin ni, boleh kata kalau saya ke office saya yang dekat Pulau Pinang, Seberang Jaya, Pulau Pinang, pagi, petang, siang, malam orang datang. Tak adalah malam, tak ada, malam tutup. Pagi, petang, orang datang, tanya bab pusaka je. Kadang-kadang ada orang datang sini tak siap bawa borang amanah raya tu, minta tolong tanya nak isi macam mana. Nak kata kritikal tak kritikal isu harta pusaka nak menguruskan hari ni. So sebab tu tuan-tuan, puan-puan, hari ni saya nak terangkan kepada tuan-tuan kenapa kita ni sebagai pemilik harta, kita nak tak nak kena buat perancangan. Perancangan, buat wasiat, buat perancangan harta pusaka ni bukan lagi pilihan tuan-tuan. Dia adalah satu keperluan. Nak tak nak, macam saya sebut, kena buat. Okey? Hakikatnya faraid tidak berjalan sendiri. Memang kita ada faraid, tapi faraid tidak berjalan sendiri. Macam saya sebutlah,
Okey, tak ada orang nama Faraid. Yang ada Farid pernahlah saya jumpa. Saya setakat ni tak jumpa lagi orang yang namanya Faraid. Kan, kok kalau ada orang nama Faraid, senang kerja kita. Bila ayah meninggal ke, mak meninggal ke, siapa-siapa meninggal, kita panggil je dia datang. Tapi tak ada. Jabatan Faraid pun tak ada. Kita nak tuju ke mana pun kita tak tahu. Okey, yang kita kena faham, bila sebut tentang harta pusaka, dia ada dua aspek utama yang kita kena faham. Pertama, pentadbiran. Yang ni yang saya sebut, pentadbiran. Pentadbiran ni apa? Pengurusan pusaka tu secara total. Bila sebut tentang pengurusan secara total, kita bukan nak cerita engkau dapat banyak, engkau dapat sikit, engkau tak dapat. No. Itu kita cerita tentang pengagihan semata-mata. Kalau kita sebut tentang faraid, kita sebut tentang pengagihan semata-mata. Tapi bila sebut tentang pengurusan pusaka, dia luas. Kita kena tengok part yang paling utama ialah part ni yang saya nak tunjuk. Pentadbiran. Pentadbiran ni apa? Pertama sekali ialah perlantikan pentadbir melalui proses undang-undang. Pentadbir. Hari ini isu dia tuan-tuan, puan-puan, kita meninggal dunia, kita ada waris. Kita ada hukum faraid. Waris kita ada. Faraid, hukum tu dah cerita orang ni dapat apa banyak, orang ada banyak pun dah ada. Tinggal nak agih je, tapi ada 70 bilion harta terbeku. Sebab apa? Sebab owner dia dah tak ada. Orang yang boleh tanda tangan, orang yang boleh cap jari untuk keluarkan duit, untuk tukar nama kereta, untuk tukar nama rumah, nak buat apa-apa transaksi kepada harta, dah duduk dalam kubur. Tak ada orang yang boleh tukar nama dah. Sebab owner tu dah duduk dalam kubur. So, kena ada apa? Kena ada pentadbir. Ni yang ramai orang tak nampak. Orang tak tahu. Pentadbir ni apa? Pentadbir ni lah yang akan menggantikan tempat si mati ni tadi. Pentadbir ni yang akan ambil kuasa si mati, pemilik harta, untuk buat transaksi terhadap harta. Nak tukar nama, nak keluarkan duit, nak jual harta. Baru bila dah boleh buat proses tu, baru kita boleh cerita tentang pengagihan. Baru kita boleh cerita tentang faraid. Okey, perlantikan pentadbir melalui proses undang-undang. Tapi pentadbir ni dia mestilah melalui proses undang-undang. Dia tak bolehlah tiba-tiba arwah ayah meninggal, saya terus declare, oh saya nak jadi pentadbir, meh bagi pen, saya nak tanda tangan. Pejabat tanah pun terpinga-pinga. Pegawai bank pun terpinga. Kenapa kau nak keluarkan pula? Kau siapa? Kan? So dia kena ada kuasa dia. Macam kita nak bawa kereta, mestilah kena ada lesen. Walaupun kita pandai, ada ilmu nak bawa kereta, tapi kalau kita tak ada lesen, tak sah untuk kita memandu. Sama juga macam pentadbir ni tadi. Walaupun dia waris faraid, walaupun dia ada hak terhadap harta, tapi kalau dia tak ada lesen, dia tak ada kuasa untuk gantikan tempat pemilik harta yang dah meninggal dunia, dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena melalui proses undang-undang untuk memastikan dia ada kuasa. Okey? Lepas tu dari sudut pentadbiran juga kita kena tengok dari sudut pengumpulan dan pencairan aset. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Adakah waris kita tahu setiap satu aset yang kita ada hari ini? Kita ada account bank, ASB, ASN, ASB2, ASW, tabung haji, KWSP, account bank dekat Maybank, Bank Islam, Bank Muamalat, macam-macam bank lah ada. Kan? Tak masuk lagi dengan kereta, geran dia, geran rumah, loan kat bank mana. Adakah setiap satu ni waris-waris kita tahu? Kalau waris-waris kita tak tahu, macam mana dia orang nak tahu? Kalau diorang tak tahu, macam mana dia nak uruskan? Apa yang nak diuruskan? Ni kita ada rumah, waris-waris kita tahu tak geran kat mana? Kita ada akaun ASB, ASB1, ASN, ASW, tabung haji kita. Adakah waris kita tahu setiap satu akaun kita? Tak tahu. So kalau dia tak tahu, dia nak buat apa? Apa yang dia nak uruskan? Yang ni yang kita tak nampak selalu. Okey, pembayaran hutang dunia akhirat, tuan-tuan, puan-puan. Bila sebut tentang pengurusan pusaka, macam saya sebut, luas. Jangan fikir nak agih kepada waris-waris, nak bagi waris dapat banyak aja, tidak. Ni kita ni duduk dalam kubur dapat banyak ke tidak? Kan, pertama sekali hutang kita. Ramai di kalangan waris-waris yang lepas pandang benda ni. Sedangkan dalam Islam, kita sebagai orang Islam, pertama sekali bila sebut tentang pengurusan pusaka, hak dia yang paling utama adalah hak si mati. Kita nak pastikan kita sebagai si mati bila meninggal dunia, hutang kita selesai.
hutang rumah selesai, hutang dengan bank, kad kredit, personal loan, ASB loan, semua loan-loan ni kena bayar dulu. Kita lagi satu hutang dengan Allah. Kan, hutang dengan Allah, contoh kalaulah kita meninggal dunia, kita tak sempat buat haji. Siapa nak buatkan badal haji? Kita meninggal dunia dalam keadaan sakit, ada puasa yang tinggal, kena bayar fidyah. Bayar ke tidak fidyah kita? So selagi mana hutang kita tak selesai, waris-waris kita tak ada hak faraid lagi tau. Ini dalam Islam ajar. Tapi tak ramai tahu, tak semua tahu. Dan waris-waris pun tak tahu pun hutang kita. Kita ada kad kredit berapa banyak, waris kita tahu ke tidak? So sebab tu penting kita kena tengok urusan pentadbiran ni juga. Okey, kemudian proses pindah milik dan pengagihan. Macam saya sebutlah, satu, kita kena ada orang yang boleh gantikan tempat pemilik harta yang dah meninggal dunia. Dan orang tu dia kena tahu every single proses dalam menguruskan harta. Termasuklah pindah milik, penyelesaian hutang, nak buat pengagihan. Kan? Dia kena tahulah prosedur undang-undang. Contoh macam saya sebut, kalau kita nak beli rumah, kan, daripada developer ke, kita beli subsale ke, ada proses dia. Bukannya kita jumpa owner, jumpa developer, bagi kunci, settle terus. Tak. Dia kena bawa lawyer, kena sediakan dokumen, kena buat stamping, kena buat valuation kalau kereta dan sebagainya. Kalau kereta tu cik akan pergi puspakom dulu, apa-apa, macam-macam. Ada proses-proses dia. So setiap satu aset, satu jenis aset, rumah ada cara dia. Rumah pun macam-macam jenis, kan? So setiap satu aset ni ada prosedur tersendiri. Kereta lain, motor lain, akaun dekat KWSP lain, tabung haji lain, ASB lain, simpanan lain. So dari sudut tu. So jadinya kalau benda-benda ni kita tak lihat, sebab tu faraid tak berjalan. Macam mana faraid pengagihan tu nak dijalankan kalau benda-benda ni tak settle? Tak boleh buat apa-apa. Okey, kita tengok pengagihan. Baru kalau kita dah boleh fikir tentang bab pentadbiran ni tuan-tuan, puan-puan, baru kita boleh tengok dekat pengagihan. Kita dah boleh keluarkan duit. Boleh tak nak bahagikan ikut hukum faraid? Bahagi je lah, duit dah boleh keluar. Kira je lah ikut pakai kalkulator. Baru saya cakap tadi kan, daripada 1 juta dapat separuh 500,000. Duit dah boleh keluar, bagi 500,000. Tapi kalau duit tak boleh keluar, pentadbiran tak selesai, pengagihan boleh tak? Tak boleh. Pembahagian kepada waris faraid mengikut hukum syarak, penetapan pembahagian kepada bukan waris. Ini lagi satu yang kita kena tengok kan. Pengagihan yang kita kena faham tentang faraid. Ni yang hari ni yang bersama saya hari ni, kita betul-betul faham ke tentang faraid? Kalau saya sebut tentang faraid, yang ramai orang tahu perkataan faraid je. Pengagihan faraid tu kita tak tahu pun. Paling pandai kita tahu isteri dapat 1/8. Sebab apa? Sebab kita isteri. Kita nak tahu berapa banyak kita dapat. Yang lain suami dapat berapa, anak dapat berapa, mak ayah dapat berapa, kita bukannya pernah tahu pun. Kan? So siapa yang boleh jadi waris? Adakah adik-beradik boleh jadi waris? Adakah sepupu sepapat boleh jadi waris? Semua tu boleh jadi waris. So ada orang yang boleh jadi waris, ada orang yang boleh mungkin bukan waris faraid kita. So kita sayang dia, contoh orang yang ada anak angkat. Kita sayang anak angkat kita. Tapi dalam faraid tak cerita anak angkat boleh dapat. So macam mana? So ni aspek-aspek pengagihan pun kita sebagai pemilik harta kena fikirkan juga. Okay, supaya apa? At the end of the day, akhirnya kita nak pastikan harta kita boleh dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Kita jangan syok sendiri kumpul harta banyak-banyak nak bagi senang waris. Penyudahnya 1 sen tak bagi manfaat. Okey, baik. Saya nak tunjuk dekat sini, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebelum saya pergi lanjut berkenaan dengan perancangan, saya nak tunjuk sikit kenapa hari ini ramai banyak harta sehingga 70 bilion tu tahun 2019 tau. Sekarang ni COVID je meninggal dah 33,000. Berapa banyak kenaikan pun kita dah tak boleh nak anggarkan dah sekarang. Banyak sangat. Sebab tu tak boleh anggar. Kan? So, kenapa jadinya 70 bilion ataupun lebih ni? Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Proses pentadbiran pusaka tanpa wasiat. Yalah, kebanyakan orang kita tak buat wasiat tuan-tuan, puan-puan. Tak payah pergi jauh-jauh, tanya family kita sendiri. Ni kita yang datang hari ni dah buat wasiat ke belum? Saya percaya belum lah. Pasangan kita, mak ayah kita semua dah buat wasiat ke belum? Kena buat wasiat. Okay? Kebanyakan orang bila tak buat wasiat, dia kena melalui proses ni. Apa dia? Pertama sekali,
Dia bila seseorang tu meninggal dunia, waris-waris kena buat apa? Katalah pemilik harta tu ayah ke, mak ke, suami ke, isteri ke, bila seseorang tu meninggal dunia, waris-waris faraid, pertama sekali dia kena buat apa? Dia kena berkumpul, duduk sama-sama, bincang untuk dapatkan persetujuan melantik pentadbir. Dia kena melantik pentadbir. Sekarang ni owner dah meninggal, tak ada orang yang ada kuasa untuk jalankan transaksi macam mana owner boleh buat. So kena ada orang yang gantikan tempat pemilik harta ni tadi. Dia tak akan wujud senang-senang tiba-tiba oh ada je pentadbir macam tu. Tak. Pentadbir ni mestilah dilantik oleh pemilik baru. Pemilik baru ni siapa? Waris-waris faraid yang mana nama dia tak ada pun lagi dalam geran. So waris-waris faraid ni kena duduk, kena bincang, katalah ada 5 orang atau 10 orang waris lah. Mak ayah, pasangan, anak-anak ada 10 orang. So untuk wujud pentadbir, pertama sekali mereka ni kena duduk, bincang, dapatkan persetujuan daripada 10-10 ni untuk lantik di kalangan mereka ataupun siapa-siapa yang mereka setuju untuk jadi pentadbir. Syarat dia, semua kena setuju. Kalau nak lantik abang sulung, contoh nak lantik abang sulung, syarat dia 9 orang yang lain ni kena bersetuju untuk lantik abang sulung. Dia tak boleh yang ni nak lantik orang ni nak lantik orang ni. Dia tak boleh. Selagi mana tak dapat persetujuan, tak boleh buat apa-apa. Persetujuan mesti bertulis dan kena depan Pesuruhjaya sumpah. Okey, dia tak boleh persetujuan ni dalam grup WhatsApp. Kita buat je grup WhatsApp harta pusaka, tulis saya setuju, tak boleh. Persetujuan pun kena ikut prosedur perundangan. Kena sign depan Pesuruhjaya sumpah dulu. Baru valid dia punya persetujuan. Kalau ada di kalangan waris yang tak bersetuju, oh saya tak naklah nanti abang sulung, kita tak boleh nak tahu apa yang akan berlaku waktu depan. Kan lagi-lagi bila kita nak lantik pentadbir ni tuan-tuan, macam saya sebut, pentadbir ni dia akan ada kuasa ibarat dia pemilik. Sebab dia gantikan tempat pemilik. Dia boleh tukar nama, dia boleh jual harta, dia boleh tutup akaun, dia boleh keluarkan duit. Dia ada kuasa tu, semua benda dia ada. Sebab dia gantikan tempat pemilik. So cuba bayangkan, daripada 10 orang waris, kita boleh bagi kuasa kepada seorang je. So jadinya, kadang-kadang walaupun rambut kita sama hitam, at the end of the day, kita percaya diri kita je. Saya rasa saya je lah yang paling boleh dipercayai. Orang yang tu ikut cakap baik bini banyak sangat. Yang tu ikut cakap suami banyak sangat. Yang tu dia bukannya pandai sangat pun. Boros tu. Tukang pantang nampak duit kang dia dah beli macam-macam. Kan? At the end of the day nak dapat persetujuan, first step pun kita gagal. Ini kebanyakannya bergagal kat tahap ni. Satu sebab apa? Sebab tak tahu kena bagi persetujuan. Yang kedua, kalau tahu pun bukannya mudah nak dapatkan persetujuan. Kadang-kadang waris duduk jauh-jauh, bukannya senang nak berkumpul semua kan. Okey. Yang jadi masalah lagi satu kat persetujuan ni bila kematian berlapis. Okey, kematian berlapis. Kita ni banyak di kalangan masyarakat kita yang suka bertangguh. Ayah meninggal semalam, hari ni kita tak cerita tentang pusaka. Sebab apa? Kita cakap kubur ayah tu merah lagi, takkan nak cerita tentang harta pusaka, tak tenang ayah dalam kubur. Sedangkan dalam Islam kata antara 5 perkara yang perlu disegerakan adalah pengurusan hak si mati, selesai hutang. Tapi kalau kita duk bertangguh macam mana? Katalah daripada 5 orang waris, daripada 10 orang waris tadi kan, kita kata oh nak tunggulah minggu depan, daripada minggu depan jadi bulan depan, daripada bulan depan jadi tahun depan. Tak cerita-cerita, tak urus harta pusaka. Sampailah dah meninggal di kalangan waris ni. Katalah yang waris yang layak tadi mula 10, meninggal 3. Bila meninggal 3, saya sebut tadi apa? Setiap seorang waris wajib bagi persetujuan. Nak tak nak kena bagi persetujuan. Kalau dia dah meninggal macam mana? Dahlah pemilik harta dah duduk dalam kubur. Yang nak lantikkan pentadbir ni pun dah duduk dalam kubur juga. Macam mana? So, kita kena dapatkan persetujuan daripada waris-waris faraid dia pula. Katalah setiap seorang waris ni ada 5 orang waris. Daripada 10, tambah lagi 15 orang waris. Dah jadi 25. Boleh bayang tak macam mana nak dapatkan persetujuan daripada 25 orang waris? Lagi susah. Okey, yang tu yang selalu jadi. Kita suka sangat bertangguh sampai kan ada kes-kes yang sampai waris dah mencecah ratusan orang nak dapatkan persetujuan. Okey, bila pentadbir dah dilantik,
barulah pentadbir yang dilantik, yang dibersetujui melalui surat akuan depan Pesuruhjaya Sumpah tadi, pentadbir ni barulah boleh dapatkan surat kuasa mentadbir. Dia kena dapatkan kuasa dulu. Macam saya sebutlah, nak jadi driver kena ada lesen. Nak jadi pentadbir kena ada surat kuasa. Walaupun dia ada ilmu tapi dia tak ada surat kuasa, dia tak boleh buat apa-apa. Dia kena mohon dulu kuasa sama ada dekat Amanah Raya Berhad ataupun unit pusaka kecil ataupun Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, dia kena mohon. Bawa persetujuan depan Pesuruhjaya Sumpah tadi tu, yang dah bersetuju semua tu, bawa dekat mana-mana institusi ni, ikut jenis harta, ikut nilai harta, barulah mahkamah akan melihat, barulah mahkamah keluarkan surat kuasa mentadbir. Bila dah keluar surat kuasa mentadbir tu, barulah dia boleh ada kuasa. Okey, kemudian bila dah mohon surat kuasa mentadbir, dia kena tengok juga dari sudut sijil faraid. Saya ada kuasa, saya dah ada lesen, tapi macam mana saya nak agih? Siapa waris faraid? Adakah saya boleh buat pandai saya je? Saya tak apalah sebab saya kerja salihin. Saya tahu. Kan? Kalau orang biasa-biasa, dia ada lesen, ada surat kuasa, tapi dia nak agih macam mana? Dia tahu perkataan faraid je. Dia tak tahu kira faraid tu macam mana. So, kena buat pula permohonan sijil faraid. Nak menentukan siapa yang layak jadi waris. Kalau dia layak, berapa banyak pula dia boleh dapat. Ni ada rumah, ada kereta, ada akaun bank, macam mana nak bahagi semua kan. So kena tengok juga. So kena buat permohonan sijil faraid pula dekat mahkamah syariah. Okey. Kemudian ada kes-kes tuan-tuan, puan-puan, macam saya sebut, kita bila nak dapat lesen kena ada exam. Kan? Tak semestinya dapat lesen tu terus dapat lesen je, tak. Macam tu juga nak dapat surat kuasa mentadbir ni. Ingat senang-senang ke nak dapat kuasa kita boleh terus tukar nama? Nak dapat kuasa kita boleh cairkan aset, guna harta semua, tak. Okey, kadang-kadang mahkamah akan melihat kalau harta tu melebihi 2 juta ataupun satu amount, kan, mahkamah akan minta penjamin. Macam saya sebutlah, pentadbir ni dia akan ada kuasa macam ibarat dia tu pemilik. Dia boleh buat apa sahaja terhadap harta tu kan. Dia ada kuasa untuk melakukan transaksi terhadap harta. So, kadang-kadang mahkamah dia akan minta daripada waris-waris untuk letakkan 2 orang penjamin yang mana setiap seorang penjamin harta dia mestilah sama ataupun lebih daripada harta pusaka. Kalau harta si mati tu ditinggalkan sebanyak 2 juta ringgit, setiap seorang penjamin ni harta dia mesti 2 juta dan ke atas. Sebab apa ada penjamin? Sebab nama pun penjamin, guarantor, kita takut kalau pentadbir salah guna kuasa. Sebab tu harta kena sama ataupun lebih. Macam kita buat loan kan, kalau budak-budak anak-anak kita baru lepas habis sekolah nak buat loan dekat bank, financial background tak cukup kuat. Bank kata, oh ni financial background tak cukup kuat, kena ada guarantor, kena ada penjamin. Apa tujuan penjamin? Sebab financial background ni tak kuat, bank tak yakin. Bila bank tak yakin, bank perlukan ada penjamin. So kalau dia ni tak boleh bayar, bank cari siapa? Bank cari penjamin. Samalah juga dalam mengeluarkan surat kuasa mentadbir. Okey, lagi-lagi bila melibatkan Mahkamah Tinggi Sivil. Macam saya sebutlah, harta kita hari ni paling-paling 1 juta tak kurang. Betul tak? Mana kita nak dapat penjamin? Satu, kat mana nak cari penjamin? Yang kedua, penjamin mampu dia sanggup ataupun tak jadi penjamin. Dia sanggup ataupun tak jadi penjamin. Kan kita anak-anak kita nak pinjam jadi pinjam nama kita jadi penjamin loan kereta 30,000 pun kita dah kira lagi kan 2 juta. Kan? Okey. Lepas tu bila dah buat permohonan surat kuasa mentadbir, dah buat permohonan sijil faraid, dah sediakan penjamin dekat Mahkamah Tinggi Sivil, barulah surat kuasa mentadbir dikeluarkan kepada pentadbir. Nampak? Dekat sini saya baru cerita tentang nak dapatkan kuasa sahaja, tuan-tuan, puan-puan. Ini proses yang kita kena lalui. Saya tak cerita lagi nak urus, nak pergi pejabat tanah, tukar nama, nak kena buat valuation, nak kena bayar stamp duty ke LHDN. Saya tak cerita lagi tentang account. Saya tak cerita tentang kenderaan yang kena buat valuation, yang kena buat inspection kat Puspakom. Ini kita baru cerita nak dapatkan surat kuasa, nak dapatkan lesen, nak dapatkan kita ada kuasa transaksi untuk uruskan harta. So inilah yang perlu dilalui oleh waris-waris kalau kita tak ada wasiat.
Itu yang kena faham. Okey, tapi kalau kita ada wasiat, kita tengok pula macam mana. Kalau kita ada buat wasiat, tuan-tuan, puan-puan, inilah kelebihan dia. Yang paling penting bila sebut tentang wasiat, apa dia? Kita nak lantik pentadbir terus, siap-siap sekarang. Bila kita buat wasiat, kita boleh lantik terus pentadbir kita. Tak payah persetujuan, tak payah buat waris-waris kena buat permohonan, tak perlu nak pergi sediakan penjamin. Kita sebagai pemilik harta, ni, kita ada kuasa veto, kita lantik siap-siap sekarang. Sebab tu kenapa perlu buat wasiat walaupun ada hukum faraid dah? Sebab apa? Sebab kita nak lantik wasi. Hari ni tuan-tuan, puan-puan, kenapa faraid tak berjalan? Kenapa harta pusaka terbeku? Adakah sebab tak ada faraid? No, faraid ada. Adakah 70 bilion harta terbeku sebab tak ada waris-waris? No, waris-waris ada. Tapi sebab tak ada apa? Sebab tak ada pentadbir. Hari ni 70 bilion harta terbeku sebab tak ada pentadbir. Sebab apa tak ada pentadbir? Sebab kita tak tulis wasiat. Sebab tu kenapa kalau saya nak tunjuk dekat sini hari ni kenapa kita kena buat wasiat, kita nak make sure pentadbir tu ada. Pentadbir ada, insya-Allah faraid berjalan. Tu dia. Okey, so pertama sekali yang paling utama bila buat wasiat, dalam wasiat kita boleh lantik terus pentadbir siap-siap. So pentadbir ataupun yang kita panggil sebagai wasi. Wasi. Kalau kita buat wasiat, kita lantik pentadbir, pentadbir tu dipanggil sebagai wasi. Wasi tu melalui wasiat yang kita lantik dia tu, dia terus boleh bawa pergi Mahkamah Tinggi Sivil, dia terus boleh mohon untuk dapatkan grant of probate. Surat kuasa mentadbir lah. Cuma kalau ada wasiat ni dipanggil grant of probate. Lepas tu dia boleh mohon terus sijil faraid, dia terus boleh mengagihkan harta. Nampak beza tak beza dua proses ni, ada wasiat tak ada wasiat. Betapa besar impact bila kita buat wasiat. Sebab tu kenapa kena buat wasiat walaupun ada hukum faraid? Sebab kita benda ni lah, kita nak pastikan harta boleh diuruskan, baru faraid tu boleh jalan. Okey, ni saya tunjukkan secara sekali lalu. Yang mana saya dah cerita panjang lebar tadi. Ada wasiat ni, fungsi dia ni lah dia. Ni. Lantik wasi. Kalau kita tak lantik wasi, disebabkan benda ni kita tak buat, kita akan melibatkan benda ni. Disebabkan satu benda ni kita tak buat, ni 5 benda ni waris-waris kena buat. Nampak? Ini kita tak cerita pecahan-pecahan macam saya kata waris-waris tahu ke tidak, siapa yang nak bersetuju, waris-waris boleh berkumpul ke tidak, waris sakit, waris duduk jauh, waris belajar luar negara semua. Kan? Waris berlapis, waris tak bertegur siapa. So benda-benda itu boleh impact menyebabkan at the end of the day, benda pertama pentadbir pun tak wujud. Okey, so sebab tu kita buat wasiat sekarang tuan-tuan, lantiklah terus siap-siap supaya lepas meninggal tak ada isu dah bab pentadbiran pusaka. Okey, apa itu perancangan harta pusaka? So bila sebut tentang perancangan harta pusaka ni tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, perancangan harta pusaka ni luas. Saya percaya tuan-tuan yang ada bersama saya hari ni pernah dengar macam-macam instrumen dalam merancang harta pusaka. Wasiat, hibah, harta sepencarian, amanah, kan? Macam-macam lah instrumen perancangan harta pusaka ni. So, apa kepentingan ataupun apa fungsi perancangan? Satu, macam saya sebut, persediaan bagi mengelakkan daripada sebarang masalah. Tadi saya dah tunjuk satu. Kan? Macam mana nak melantik pentadbir tu. Yang tu yang punca menyebabkan faraid tu tak berjalan. Dan lagi satu, kita tak tahu, macam saya sebut, kita tak tahu apa yang berlaku masa hadapan. Kadang-kadang ni tuan-tuan, puan-puan, saya ada jumpa ramai orang yang dia kata tak apa, saya percaya dekat anak-anak saya. Lepas saya meninggal, insya-Allah dia orang tak akan bergaduh. Sejauh mana kita boleh percaya benda tu? Hati manusia, wa imma anak kita sekalipun bukan kita yang pegang. Allah yang pegang. Kalau Allah kata nak terbalikkan hati seseorang manusia itu sekelip mata boleh. Saya bukan cakap sebab ni, tapi saya pengalaman. Saya dah banyak menguruskan harta pusaka yang mana lagi-lagi bila mak ayah dah tak ada. Kadang-kadang kalau ayah meninggal, mak ada, anak-anak ni masih ikut cakap mak. Tapi kalau mak ayah dua-dua dah tak ada, time tu masing-masing akan tunjuk belang. Percayalah. Sebab tu kita buat perancangan ni adalah sebab kita tak uncertain. Benda yang kita tak tahu apa akan berlaku waktu depan.
hubungan anak-anak kita, harta yang kita tinggalkan tu ada masalah ke tidak, hutang kita selesai ke tidak. Sebab tu daripada sekarang kita dah kena susun perjalanan pusaka kita dengan cara perancangan sebagai satu persediaan. Sebab tu orang selalu cakap, mencegah lebih baik daripada mengubati. Tak guna nanti dah meninggal, harta pusaka dah terbeku, dah timbul masalah, waris-waris baru nak cari ubat. Tak guna. Sebab tu kita cegah masalah tu daripada sekarang. Macam mana cegah masalah? Buat perancangan siap-siap. Okey, perancangan dapat menjamin harta tidak terbeku selepas kematian. Sebab apa? Kita dah lantik dah orang yang akan ada kuasa terhadap harta kita. Isu terbeku adalah sebab bukan tak ada faraid, bukan tak ada waris-waris, tapi sebab tak ada pentadbir. Kalau kita buat perancangan, kita dapat make sure tak pentadbir tu ada, kita dapat make sure sebab kita boleh lantik. Okey? Baik, yang ketiga, perancangan juga boleh memastikan harta boleh dimanfaatkan. Macam saya sebutlah, perancangan ni luas. Okey, bukan semata-mata satu yang paling utama tuan-tuan, puan-puan. Kita kena make sure pentadbir tu ada. Pentadbir tu ada tu yang paling utama sekali. Dan yang keduanya, kita nak memastikan harta boleh dimanfaatkan. Kita ada 10 orang waris. Tapi harta kita tak adalah sampai 10 biji rumah. Tak adalah 10 biji kereta. Tak adalah sampai 10 juta akaun dalam bank. Betul tak? So harta kita tu kadang-kadang cara pengagihan tu kena ada cara yang betul-betul boleh memastikan waris-waris kita dapat menggunakan harta tu dengan baik. Contoh kalau ada sebiji rumah, waris ada 10. Adakah patut kita masukkan 10-10 nama dalam rumah yang satu? Maksudnya 10-10 tu bawalah family masing-masing duduk dalam rumah yang sama. Masuk akal tak? Tak masuk akal. So sebab tu dari sudut perancangan, kita boleh pastikan siap-siap sekarang, saya ada harta jenis sekian, banyak sekian, waris saya banyak sekian. So saya boleh buat perancangan supaya pastikan harta saya ni sampai kepada waris-waris saya dan harta ni boleh digunakan. Bukannya bagi satu biji rumah kepada 5 orang, 5-5 tak boleh nak duduk. Aku nak duduk, orang ni marah, yang ni nak duduk, yang ni marah. Sebab 5-5 ada hak. Kan tak function. Tak function. So sebab tu kita buat perancangan. Sebab kita nak pastikan harta kita function. Okey, baik. Instrumen perancangan harta pusaka. Okey, bila sebut tentang perancangan pusaka, macam saya sebut, banyak dokumen. Banyak cara, banyak instrumen. Banyak cara dia. Okey, dia bergantung kepada keperluan setiap orang tu dah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, macam di As-Salihin, As-Salihin menyediakan perancangan harta yang lengkap dan menyeluruh mengikut keperluan setiap pemilik harta. Okey, kenapa dalam perancangan pusaka ni ada macam-macam instrumen? Okey, kalau kita tengok dekat sini ada wasiat lah, ada hibah lah, ada perjanjian aset perolehan bersama, ada amanah hayat, ada priti, pri emas, pri niaga, pri wasan, kemain banyak lagi merancang harta pusaka ni. Dah tak tahu nak buat yang mana kan. Selalu kita dengar wasiat, dengar hibah, rupanya ada macam-macam lagi. Sebab kita ni, setiap orang, lain cerita. Ada orang yang dia ada bisnes, ada orang yang dia bujang, tak berkahwin, single, ada orang yang dah bercerai, ada orang yang ada anak, ada orang ada anak bawah umur, ada orang ada anak OKU, ada orang yang tak ada anak. Kan? Ada orang yang mu'allaf, saudara baru masuk Islam. So setiap orang dia ada cerita masing-masing. Dan bila dia ada cerita masing-masing, dia ada masalah masing-masing. Kan, masalah orang yang tak berkahwin berbezalah dengan orang yang ada anak OKU. So jadinya bila masalahnya berbeza, penyelesaiannya pun berbeza. Sebab tu bila kita nak buat perancangan ni, kita kena faham tuan-tuan puan-puan. Jangan buat perancangan yang sembrono. Yang asal boleh. Kita nak nanti kita buat perancangan beria waktu sekarang bila berlaku kematian, tak function perancangan kita. Tak menyelesaikan masalah kita. Sebab tu bila buat perancangan, kita kena faham apa masalah kita dan apa keperluan kita untuk merancang. Okey, produk apa yang sesuai. Okey, dan di As-Salihin juga yang penting, kita nak pastikan wasi harta kita adalah orang yang betul-betul layak.
Macam dia As-Salihin juga boleh bertindak sebagai wasi kepada harta pusaka. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita biar perasan kan, nama As-Salihin apa? As-Salihin Trustee Berhad. Boleh nampak kat situ kan nama As-Salihin. Dia ada perkataan trustee. Trustee ni maksudnya syarikat amanah. Syarikat amanah ni dia tertakluk kepada Akta Syarikat Amanah 1949, yang mana syarikat amanah ni dia ada kuasa untuk jadi pemegang amanah. Dia boleh pegangkan harta sebagai pemegang amanah. So sama dengan As-Salihin, kita ni ada kuasa untuk pegangkan harta orang. So bila kita ada kuasa untuk pegangkan harta orang, maksudnya As-Salihin tu sendiri yang boleh jadi wasi. Bila kita buat perancangan harta pusaka dengan As-Salihin, kita bukan semata-mata boleh buat perancangan, buat dokumen, bila berlaku kematian, pandai-pandailah waris jalankan dokumen perancangan tu, tak. Kita buat dengan As-Salihin buat A to Z. Maksudnya waktu kita hidup sekarang, kita ada nak buat perancangan kan, kita ada harta, kita ada waris, kita buat perancangan dengan As-Salihin, dan bila berlaku kematian, kita dapat pastikan perancangan kita tu dijalankan dengan sempurna. Sebab apa? Kita boleh lantik As-Salihin yang akan uruskan jadi wasi kepada harta pusaka kita. So kita bukan buat angan-angan mak jenen lah, tak, bila berlaku kematian tak certain. Tapi bila kita buat dengan perancangan dengan As-Salihin Trustee, kita dah tahu ada satu wasi yang layak, yang tahu, yang ada ilmu, yang ada pengalaman, yang tahu proses perundangan kan, yang tak mati kan, syarikat tak mati, kita lantik individu boleh mati. So kita tahu ada satu wasi yang layak to ensure that every single perancangan yang kita buat dijalankan dengan sempurna supaya harta boleh diwariskan dengan sempurna. Itu yang penting. Okay? Ini kelebihan dia bila dengan As-Salihin. Okay. Baik, saya nak terangkan sikit dengan tuan-tuan puan-puan berkenaan dengan instrumen-instrumen. Saya akan terangkan secara ringkas lah. Sebelum saya start dengan masuk instrumen ni, saya nak tengok chat box kejap. Okay? Okey, saya nak menjawab ada soalan penjamin. Penjamin ni boleh di kalangan waris, boleh juga di kalangan orang luar. Yang soalan lain tu tak relevan, nanti saya jawab kemudian. Okey. Saya akan jawab soalan-soalan yang lain tapi bila dah habis nanti. Okey, baik. Saya nak terangkan instrumen yang paling pertama ataupun yang paling utama yang setiap orang kena buat. Okey, pertama sekali adalah wasiat. Tuan-tuan, puan-puan, wasiat ni boleh saya cakap adalah kunci kepada pewarisan pusaka. Kunci. Without kunci, harta pusaka kita tak boleh buat apa-apa. Tanpa wasiat, harta pusaka kita lock, terkunci, tak boleh dibuka. Sebab tu kena buat wasiat, dia adalah sebagai kunci yang nak buka lock tu tadi, nak buka mangga kepada harta pusaka kita. Sebab apa? Yang pertama yang saya dah sebutkan tadi ialah perlantikan wasi. Kita kena pastikan bila berlaku kematian ke atas diri kita, bila berlaku kematian ke atas diri kita, harta boleh dicairkan. Sebab tu kita kena lantik wasi. Pertama, kita nak pastikan harta boleh dicairkan. Dicairkan maksudnya bolehlah dibuat transaksi. Boleh tukar nama, boleh keluar duit, boleh tutup akaun, boleh jual kan. So benda ni lah transaksi sebab owner dah tak ada kan. So pertama sekali adalah untuk lantik pak wasi, untuk pastikan wasinya ada. Yang keduanya, kenapa kita kena lantik wasi adalah untuk pastikan kita tahu bila berlaku kematian ada orang yang betul-betul layak untuk uruskan harta kita. Hari ni kita katalah kita ada 5 orang waris. Adakah sebenarnya 5 orang waris? Kita sendiri sebagai mak ayah kita tahu apa kekuatan anak-anak kita kan. Kita percaya kadang-kadang kita rasa walaupun dia anak sulung, dia belum tentu boleh uruskan harta kita. Dia ada pengetahuan. Tak semua keluarga ada lawyer. Yang tahu benda-benda macam ni kebanyakan lawyer ataupun peguam je kan. Kalau keluarga kita tak ada lawyer, yang tak ada pengetahuan benda ni, so susah juga. So sebab tu perlantikan wasi pertama sekali nak pastikan harta boleh dicairkan. Yang keduanya adalah untuk pastikan pentadbir tu adalah pentadbir yang betul-betul layak, yang ada knowledge.
Okey, nak mohon surat kuasa dekat mahkamah, nak mohon sijil faraid, nak pergi pejabat tanah tukar nama, nak bayar stamp duty, nak pergi JPJ, nak pergi bank, nak settlekan hutang dunia akhirat, semua ni dia kena ada knowledge. Okey, dan dia mestilah orang yang betul-betul amanah. Dia ada kuasa sekarang ni. So macam mana kita ada 10 orang waris tapi kita bagi kuasa kepada seorang yang mana seorang ni je ada kuasa, yang lain tak ada kuasa. Macam mana hak lagi 9 orang tu terjaga? Macam mana? Kita kena pastikan wasi yang akan uruskan harta pusaka kita adalah orang yang ada sifat amanah. Ada knowledge, ada sifat amanah, dan lagi satu komitmen terhadap menguruskan pusaka. Menguruskan pusaka ni bukannya senang tau tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak payah cakap banyak-banyak lah. Kita cakap 3 akaun je. 3 akaun simpanan kita. Kita rasa kita boleh tutup dalam masa sehari ke? Kita ada akaun dekat Maybank, Bank Islam, Bank Muamalat contohnya kan. Tu tak masuk bank-bank lain yang ASB tabung haji tu. Dalam masa sehari 3 akaun ni boleh ditutup tak? Kita kena pergi setiap satu bank, kita kena ambil nombor giliran, kena pergi kaunter, kena tunggu approval, barulah boleh semua. So, jadinya orang yang nak buat ni memang kena membazir masa banyak dekat menguruskan pusaka kita. Kalau anak kita yang jenis sibuk bekerja, yang ada tanggungjawab, ada keluarga, ada anak-anak, yang ada komitmen sendiri, agak-agak dia mampu ke tidak nak buat pengurusan pusaka? Belum tentu lagi. So sebab tu perlunya kita melantik wasi ni, wasi yang betul-betul berkaliber lah, dan lagi satu pengalaman. Okay? So kalau orang yang tak ada pengalaman uruskan pusaka ni bukannya mudah. Okay? Kemudian yang kedua, kenapa buat wasiat? Okey, ini bagi mereka-mereka yang ada anak bawah umur. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi. Kalau kita ada anak bawah umur kan, hari ni kita bukakan akaun untuk anak-anak kita bawah umur ke, anak OKU ke, kita tak boleh letak atas nama dia seorang-seorang. Sebab apa? Sebab dia bawah umur. Sebab dia tak ada kuasa nak pegang harta dia sendiri. Kita nak belikan kereta, anak kita bawah 18 tahun, boleh ke nak register kereta atas nama anak kita? Tak boleh. Cuba bayangkan kalau kita meninggal dunia, anak kita masih bawah umur. Anak dalam faraid dia punya bahagian paling besar sekali. Anak dalam hukum faraid bahagian dia paling besar. Tup-tup kita meninggal dia masih bawah umur ataupun dia OKU. Dia ada bahagian besar, dia ada dapat rumah, dia ada dapat kereta, dia dapat duit, tapi semua tu dia tak boleh pegang. Macam mana kan? Dapat bahagian besar, duit tak sampai kat dia, kereta tak boleh register atas nama dia, rumah pun tak boleh register atas nama dia. Sebab tu kita kena pastikan bila berlaku kematian, ada orang yang boleh jadi penjaga harta kepada anak-anak kita bawah umur. Dengan cara kita melantik, buat wasiat. Pertama tadi lantik wasi. Yang kedua, kalau kita ada anak bawah umur, kita ada anak OKU, lantik penjaga harta siap-siap. Kalau tak, harta dapat banyak pun tapi tak sampai kat dia, tak guna. Sebab tu kita kena lantik penjaga harta. Kalau boleh macam suami kan, lantiklah isteri yang jadi penjaga harta. Supaya isteri ni tadi, dia nak jaga anak ni bukannya tak guna duit. Guna duit, betul tak? So bila isteri jaga anak, duit tak payahlah pakai duit isteri sendiri. Anak ni ada bahagian dia sendiri. Nak beli susu, nak beli pampers, belanja sekolah, yuran sekolah ke apa semua tu, dah ada fund yang sendiri. Isteri dapat 1/8. Dalam faraid, isteri dapat paling sikit. Kadang-kadang isteri ni bahagian anak terbeku. Dan 1/8 itulah dia nak guna untuk diri dia, 1/8 tu juga nak guna untuk anak-anak. Cukup ke tidak? So susahlah. Sebab tu kita kena lantik penjaga harta ni supaya harta anak ni tadi yang bawah umur ni boleh diakses dan boleh digunakan untuk keperluan anak. Instead of terbeku kena tunggu anak tu 18 tahun, buatnya kita meninggal anak baru 6 tahun, baru 7 tahun. Lagi 10-11 tahun lagi nak kena tunggu duit harta tu boleh keluar. Kan susah. Okay? Kemudian dalam wasiat juga kita boleh cerita tentang pemberian harta. Okey, dalam wasiat ceritalah tentang pemberian harta. Pertama sekali bila sebut tentang wasiat, fokus utama pemberian dalam wasiat adalah kepada bukan waris faraid. Bukan waris faraid ni apa? Anak angkat, cucu kan, sayang cucu ataupun jiran, kawan.
Ataupun orang yang mu'allaf, dia ada family member, mak ayah dia masih dalam agama lama, bukan waris faraid, tapi dia sayang mak ayah dia nak bagi harta dia. Bolehlah melalui wasiat. Okey? Dan pemberian dalam wasiat juga, dia nak pastikan, sebab pemberian dalam wasiat ni adalah satu platform yang Islam bagi untuk mencapai, untuk kita boleh ada peluang capai apa yang faraid tak capai. Kan? Sebab dalam faraid itu dia ada ketetapan. Ada keadaan yang cucu boleh dapat, ada keadaan cucu tak boleh dapat. Ada keadaan adik-beradik boleh dapat, ada keadaan adik-beradik tak boleh dapat. Anak angkat tak dapat, kawan tak dapat, ahli keluarga yang berlainan agama tak dapat. So kalau tak dapat, takkan terus tak dapat? Tak. Islam tu agama yang indah, dia bagi satu platform yang mana dalam Islam ada penulisan wasiat, kita boleh bagi kepada orang-orang yang tak dapat melalui faraid, kita ada hak untuk bagi. Kita boleh bagi kalau kita nak. Okey. Okey, arahan, tambahan dan pesanan terakhir. Inilah dia. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan puan-puan banyak sangat lafaz yang tersimpan. Kan? Hari ni kita nak cakap isteri kepada isteri kita, suami kita, kita sayang, kita hargai mereka. Bukannya kita boleh cakap semua benda. Sama juga kepada anak-anak, pesanan ni kalau mak ayah dah tak ada, selalu doakan. Jangan tinggal solat, jaga diri baik-baik, jaga hubungan adik-beradik, gunakan harta elok-elok kan untuk tujuan yang baik-baik, jangan lupa diri. Tak semua benda kita boleh cakap sekarang. Kalau kita cakap sekarang kan anak-anak ingat kita buang tebiat. So apa yang kita boleh buat? Kita buat wasiat. Sebab wasiat inilah yang akan menjadi ingatan, kenangan anak-anak kita seumur hidup dia. Percayalah. Bila kita buat wasiat, dokumen tu akan disimpan seumur hidup oleh anak-anak kita. Sebab itu je lah kenangan yang kita tinggalkan. Ingatan yang menjadi ingatan anak-anak kita terhadap kita. Kalau kita tak tinggalkan apa-apa, ralatlah, tak ada benda yang boleh jadi kenangan. Okay? Baik, itu dia wasiat. So dalam wasiat ni kita boleh nyatakan macam-macam sebenarnya. Cumanya kita kena boleh berhubung dengan kami, kita akan bagi lagi. Yang saya cerita hari ni, saya nak cerita secara general. Okey, baik. Okey, pre-hibah. Saya nak cerita sikit tentang pre-hibah. Okey, pre-hibah. Hibah ataupun saya percaya ramai yang dah pernah mendengar tentang perkataan hibah. Hibah ni adalah pemberian waktu hidup. Okey, cumanya dekat As-Salihin kita ada perkataan pri kat depan tu. Pri tu apa? Bukannya pre and post, pri separuh, tak. Pri dekat As-Salihin bermaksud prihatin. Kita prihatin terhadap anda dalam menguruskan harta pusaka, dalam merancang harta pusaka. So hibah. Hibah ni apa? Okey. Hibah adalah pemberian sewaktu hidup, pindah bilik selepas kematian. So, kita tahu dalam Islam kan kita ada hukum faraid. Okey, kita ada hukum faraid yang mana dalam faraid dia dah cerita dah setiap bahagian orang ni akan dapat lebih, orang ni akan dapat mungkin kurang sikit, ada orang yang tak dapat, ada orang yang ada had-had tertentu yang dia boleh dapat kan. So dia ada ketetapan dia terus. Tapi sebenarnya dalam perancangan harta pusaka ni kita boleh juga untuk buat perancangan yang mana kita boleh bagi waktu hidup. Bila kita bagi waktu hidup, maksudnya harta yang telah kita beri waktu hidup, dia tidak dikira pusaka. Bila dia tidak dikira pusaka, maka dia tidak tertakluk kepada hukum faraid. So kita ada pilihan untuk kita bagi sekarang waktu hidup. Okey? So jadinya bila kita buat pemberian waktu hidup, harta tu dia dah jadi hak milik mutlak orang yang penerima. Cumanya yang kita kena faham hari ni dalam perancangan, bila kita buat hibah ni, kalau ikutkan konsep, kita bagi waktu hidup, kenalah tukar nama siap-siap waktu hidup, betul? Tapi di As-Salihin kita tak prefer, kita tak galakkan untuk orang tukar nama siap-siap. Okey, sebab bila kita tukar nama siap-siap ni bahaya. Kan contoh saya nak bagi harta kepada sekian anak ni. Kan contoh saya nak bagi kepada anak perempuan. Saya bagi sekarang tukar nama siap-siap, maksudnya saya dah tak ada kuasa dah terhadap harta tu. Yang ada kuasa terhadap harta tu adalah anak saya. Anak saya boleh jual, boleh halau saya daripada rumah ke, na'udzubillah min zalik. So benda-benda macam tu boleh berlaku. So bahaya bila tukar nama siap-siap. Ataupun pernah satu kes yang mana dia ada anak angkat, dia tak ada anak, dia ada anak angkat je. So disebabkan sayang anak angkat ni, dia tahu anak angkat bukan waris faraid, dia tukar nama rumah siap-siap kepada anak angkat. Ditakdirkan anak angkat tu aksiden meninggal dunia.
Dan mak ayah yang dah tukar nama rumah kepada anak angkat, rumah dah tukar nama kepada anak angkat meninggal dunia dahulu, accident. Rumah tu jadi pusaka anak angkat. Yang mana mak bapa angkat yang tukang beli rumah tu bukan waris faraid. Dia tak dapat walaupun satu bahagian pun daripada rumah tu. Sebab apa? Sebab dia bukan waris faraid. So tu risiko bila kita buat hibah tukar nama siap-siap. Ada possibility kita bagi kepada dia, oh kita fikir tak apalah, senang nanti kalau aku mati dia senang. Kita tak fikir kalau dia mati dulu, kita yang susah. So sebab tu di As-Salihin kita buat pre-hibah, kita buat deklarasi hibah yang mana pemberian tu kita dah lakukan waktu hidup dari sudut angkat semua, tapi pindah milik dari sudut pendaftaran dalam geran kita buat lepas meninggal dunia. So bila kita buat hibah ni tuan-tuan, okay, contohlah macam orang yang ada anak perempuan. Okey, tuan-tuan puan-puan, dalam Islam, dalam faraid, kadang-kadang orang tu dia meninggal dunia, dia ada anak perempuan je. Bila kita tak ada anak lelaki, okey, orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia tak ada anak lelaki dan bapa, tak kisahlah dia tak ada anak langsung ke ataupun dia ada anak perempuan saja, waris faraid dia akan termasuk dengan adik-beradik. Okey, lebih-lebih lagi kalau orang yang ada anak perempuan saja. Dia risiko sikit macam saya sebut. Katalah kita ada sebiji rumah. Okay, kita ada sebiji rumah. Kita punya waris faraid, isteri kita ataupun pasangan kita, anak perempuan kita dengan semua adik-beradik kita laki perempuan. Agak-agak rumah tu boleh dimanfaatkan tak oleh ahli keluarga terdekat kita, iaitu pasangan dengan anak-anak kita. Rumah tu perlu dikongsi oleh pasangan, anak perempuan dan adik-beradik kita kesemua sekali. So, nanti rumah tu tak bagi manfaat, belum tentu anak perempuan kita boleh duduk dalam rumah tu. Sebab tu datangnya dekat sini dokumen-dokumen macam hibah, kita boleh dapat pastikan pemberian tu execute dia dan pemberian tu dilaksanakan kepada orang-orang tertentu. Dengan cara kita boleh buat pemberian waktu hidup supaya bila berlaku kematian, waris-waris ni tak boleh tuntut harta tu melalui faraid. Adik-beradik yang ada hak faraid dia tak boleh tuntut lagi dah harta tu. Sebab apa? Rumah ni dah dibagi waktu hidup siap-siap. Okey, bila kita buat hibah macam saya sebut, dia dah dikira terkeluar daripada harta pusaka waktu kematian kita. Dan dia tidak tertakluk kepada hukum faraid. So siapa yang menerima akan menerima harta tanpa boleh dituntut oleh mana-mana waris faraid. Okey, harta hibah terkeluar daripada pusaka, ini saya sebut dah tadi. Aset yang diberikan sewaktu hidup tidak tertakluk kepada hukum faraid, waris-waris faraid tidak boleh menentang pemberian aset hibah. So mana-mana yang ada anak perempuan sahaja ataupun nak bagi, katalah dia ada anak lelaki, anak perempuan, tapi nak bagi portion yang lebih daripada hukum faraid kepada certain waris pun boleh. Kan, contoh dia nak bagi lebih kepada isteri ke pun boleh, kepada mak ayah ke boleh. Boleh buat pemberian melalui hibah. Sebab kalau kita tengok wasiat tadi, wasiat tu fokus dia kepada bukan waris. Kalau kita buat wasiat pemberian kepada waris faraid, dia masih tertakluk kepada hukum faraid. Dia perlukan persetujuan. Kalau waris-waris bersetuju dengan wasiat, kita boleh jalankan wasiat tu ikut persetujuan waris. Tapi kalau waris-waris tak bersetuju, susah sikit lah. Kena ikut faraid. So sebab tu kita perlu buat dokumen hibah untuk tambahan kepada wasiat tadi untuk mengikat sikit bab pengagihan. Okey. Mengukuhkan isu pembahagian. Tadi kita tengok wasiat. Wasiat dia lebih kepada isu pentadbiran untuk pastikan harta boleh dicairkan, boleh dipindah milik, boleh dibuat transaksi. Tapi hibah ni dia lebih kepada nak pastikan pembahagian portion tu kepada orang-orang tertentu. Okey? Memberi harta tertentu kepada penerima tertentu. Macam saya sebut tadi lah, kita nak bagi rumah khusus untuk anak kita je. Boleh. Okey, melalui hibah. Hibah tak boleh ditentang. Ataupun lagi satu saya nak tunjuk dekat sini adalah PAPB. PAPB ni apa? Perjanjian aset perolehan bersama. Okey. Perjanjian penetapan hak aset kepada pasangan. Pengisytiharan penetapan hak harta sepencarian terhadap sesuatu aset kepada pasangan. So basically, PAPB ni lebih dekat kepada harta sepencarian. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan pernah dengar kan berkenaan dengan harta sepencarian. Kita pernah dengar tapi kita tak faham. Ada orang yang dia buat-buat faham tapi salah juga faham dia tu. Kan? Yang mana ramai orang ingat beli harta dua nama je terus jadi harta sepencarian. Itu silap Tak ada istilah beli harta dua nama automatik harta sepencarian. Tidak. Bila beli harta dua nama, pemilikan adalah 50%, 50%. Kita beli rumah dua nama,
Maksudnya suami punya bahagian 50%, isteri punya bahagian 50%. Suami meninggal, bukannya kita boleh dapat bahagian suami 50% dan 100%. Tak. Harta sepencarian, tak. Okey, 50% dia kena agih ikut faraid suami. Kalau suami ni ada 10 orang waris, 10 lah masuk nama dalam geran bersama dengan kita. So risiko sikit. Boleh jadi harta sepencarian tapi kena buat tuntutan dekat mahkamah syariah. Okey, so apa yang kita boleh buat dalam kita nak memastikan ada harta kita nak isytihar kepada pasangan kita. Maksudnya rumah, walaupun rumah saya satu nama, saya boleh isytihar juga rumah tu sebagai harta sepencarian. Harta sepencarian tak semestinya 2 nama. Okey, 2 nama boleh, 1 nama boleh, kita nak isytihar boleh. Okey, kita isytihar siap-siap, kita buat dokumen PAPB dengan asalihin, kita nyatakan harta sekian, rumah ke apa-apa ke akaun bank ke, ini adalah harta sepencarian saya kepada isteri. So saya meninggal, isteri boleh dapat harta ni sebagai harta sepencarian dan tidak tertakluk kepada pusaka, tidak boleh ditentang oleh waris-waris faraid. Okey, harta sepencarian tak boleh tentang pada waris faraid. Buatlah harta sepencarian at least kepada pasangan kita, at least rumah. Ni yang saya selalu cakap. Buatlah perancangan at least rumah bagi kepada isteri. Sebab at the end of the day yang akan kena jaga tempat, yang akan isteri ni paling-paling kita kena jaga tempat berlindung dia. Sebab at the end of the day yang duduk di sisi kita siapa? Anak-anak kita ke? Belum tentu lagi. Adik-beradik kita ke? Belum tentu lagi. Mak ayah ke? Kalau mak ayah ada lagi. Yang akan ada di sisi kita, hujung-hujung nyawa kita adalah isteri kita. Yang kita dah sakit nanti, kita demam ke apa, ke isteri lah. Anak-anak dah ada kehidupan masing-masing. Dah ada keluarga masing-masing. So isteri ni lah, kalau kita dah tak ada, dia terkontang-kanting seorang-seorang. So sebab tu pentingnya kita buat, at least buat PAPB ni, harta sepencarian kepada pasangan kita. Secure tempat dia berlindung. Jangan kita terlalu jaga hak anak-anak. At the end of the day, anak-anak kita belum tentu jaga isteri kita. Siapa nak jaga isteri kita? Kita. Buat perancangan siap-siap dengan cara kita make sure rumah dapat kepada pasangan. Pasangan kita jagalah hak tempat berlindung dia dulu. Okey, anak-anak nanti satu hari nanti dia akan ada kerjaya dia sendiri. Dia ada kehidupan dia sendiri, ada keluarga dia sendiri. Belum tentu ada orang yang tengok bahagian pasangan kita. Okey, mengukuhkan pembahagian harta dia macam hibah juga, dia boleh pemberian, tapi harta sepencarian ni lebih kepada pasangan saja. Okey, seterusnya untuk memudahkan pasangan, tak payahlah pasangan pergi mahkamah syariah nak buat tuntut-tuntut. Nak tuntut ni bukan senang tau, nak kena buktikan lah, nak kena ada saksi, nak kena ada pembuktian apa semua, dan belum tentu lulus maksudnya belum tentu dapat. So why don't kita buat dokumen siap-siap, secure bahagian pasangan kita. Okey, baik. Okey, sikit lagi, satu lagi saya nak tunjuk. Okey, lagi satu instrumen yang kita boleh buat perancangan adalah amanah. Macam dekat asalihin, macam saya sebut, asalihin boleh jadi pemegang amanah. Kadang-kadang kita nak, kalau boleh, ada satu-satu aset kita ni diuruskan. Contoh, paling senang, saya ada duit cash sebanyak 1 juta. Okey, tak kisahlah ni saya buat contoh 1 juta duit cash. Might be rumah, might be duit takaful, might be apa-apa aset sahaja kan. Saya nak make sure duit saya yang 1 juta ni tak pergi segedebu kepada waris-waris saya. Saya tak nak duit ni kalau saya meninggal, terus meninggal je 1 juta ni masuk terus dalam akaun waris-waris. Banyak tu. Kang anak saya, Kang apa-apa yang dia fikir dapat duit banyak kan. Dia tak sambung belajar. Kang tak apa-apa dia buat Kang. Kang lupa diri ke na'udzubillah kan. So at least saya nak 1 juta ni bagi manfaat betul-betul. Saya nak kawal. Dengan cara saya boleh buat amanah yang mana instead bila saya meninggal 1 juta ni pergi kepada anak saya terus. Saya serahkan 1 juta ni kepada asalihin. Saya serahkan kepada asalihin, asalihin yang akan uruskan. Saya boleh bagi arahan apa sahaja kepada asalihin. Contoh saya kata, asalihin 1 juta ni hendaklah dilaburkan. Okey, hendaklah dilaburkan. Tiap-tiap tahun kalau ada dividen, declare dividen tu, sebahagian separuh daripada dividen buat amal jariah. Saya boleh buat bahagian saya. Kan? Lepas tu saya boleh cakap, okey, daripada duit ni juga tiap-tiap bulan bagi 2,000 je kepada setiap anak saya.
Isteri saya bagi 5,000 je. Buatlah sampai duit ni habis. So nampak tak? Instead of 1 juta ni segedebuk sebulan habis, saya boleh make sure 1 juta ni boleh diguna bertahun-tahun. Boleh guna juga untuk diri saya juga buat amal jariah. Kalau saya bagi kepada anak-anak, belum tentu anak-anak ingat untuk saya buat amal jariah. So daripada 1 juta habis sebulan, saya boleh susun bagi kepada Asalihin release sikit-sikit. Buatlah sampai duit ni habis. Might be boleh 10 tahun, boleh 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai duit tu habis. Okay, ini kelebihan bila kita buat amanah. Kita boleh kontrol duit tu. Okay, penetapan cara penggunaan. Okay, untuk tujuan. Okay, saya dah kata dah kepada anak saya tiap-tiap bulan 2,000. Okay, dalam masa yang sama juga Asalihin, kod lah anak saya nak sambung belajar masuk universiti ke, bayar yuran universiti dia. Anak saya masuk hospital ke, bayar kos-kos perubatan dia. Dia sakit ke, kalau anak saya nak kahwin, nak beli kereta pertama, dia berhak untuk minta dekat Asalihin duit muka. Tapi sekian banyak aja. So kita boleh nyatakan benda-benda macam tu secara terperinci. So duit tu digunakan lebih bijak. Dengan lebih bijak, menjamin kelangsungan dan penggunaan aset, harta tidak terbeku. Okey, amanah ni kita boleh bagi juga kepada Asalihin sekarang. Duit contohnya kita bagi kepada Asalihin siap-siap sekarang. Lepas tu nanti bila berlaku kematian, harta tu pun dah tak tertakluk kepada faraid. Sebab apa? Harta tu memang dah bukan atas milik kita waktu kematian kita. Kita dah transfer kepada Asalihin. Ni macam saya sebut tadi, amanah kepada wang pampasan, takaful, insurans. Saya percaya ramai dekat sini pernah dengar tentang hibah takaful, kan? Ambil takaful. Okey, ambil takaful sekarang, hari ni orang ambil takaful bukan sikit-sikit, ratus-ratus ribu, juta-juta, kan? Kita boleh buat hibah ke atas polisi takaful. Macam selalu orang buat, hibahkan takaful. Kita hibahkan polisi takaful, maksudnya kalau kita hibahkan, namakan penerima hibah tu isteri, kita ambil takaful 1 juta, bila berlaku kematian isteri dapat terus 1 juta. Tapi sebenarnya kita ada pilihan untuk buat amanah dengan Asalihin. Yang mana duit 1 juta tu dia tak akan pergi kepada penerima hibah, tapi pergi kepada Asalihin. So kita bolehlah nyatakan lebih banyak tujuan dan cara penggunaan untuk settlekan hutang ke, untuk buat amal jariah, untuk sara hidup isteri dan anak-anak, pembelajaran, perubatan, macam-macam kita boleh masukkan. Okey, bila buat amanah. Ini kelebihan amanah. Okey, baik. Itulah dia dari sudut perancangan. Kita ada banyak instrumen tadi, cuma yang ni je saya nak sentuh sikit supaya dapat gambaran bagaimana perancangan harta pusaka tu secara keseluruhan. Okey, bila sebut tentang harta pusaka, saya berbalik kepada awal-awal tadi, we are not talking about faraid only. Dalam pusaka bukannya faraid semata-mata. Ada banyak benda yang kita kena tengok bila sebut tentang pusaka. Sebab tu kenapa kena ada wasiat walaupun ada hukum faraid? Sebab kita nak pastikan faraid boleh berjalan salah satunya. Dan harta boleh dimanfaatkan sepenuhnya. Okey, baik. Okey, ni saya nak tunjuk sikitlah. Okey, pembahagian harta. Saya rasa saya skip je bahagian ni. Ini tak penting. Okey, kenapa perlu merancang bersama Asalihin Trustee Berhad? Okey, tuan-tuan, puan-puan, saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan, puan-puan kenapa hari ni kita sebagai pemilik harta kena fikir tentang perancangan harta pusaka. Kita kena fikir tentang hala tuju pusaka kita. Sebab hala tuju pusaka kita adalah satu perkara yang kita tak boleh pastikan tanpa kita buat perancangan. Kita tak tahu apa yang berlaku masa hadapan. Harta kita boleh diuruskan ke tidak, boleh hutang kita boleh dijelaskan ke tidak, waris-waris kita boleh urus, waris-waris kita mampu ke tidak nak uruskan, kan? Sebab tu kita sebagai pemilik harta sekarang kita kena ambil tindakan daripada sekarang. Sebab kalau kita dah meninggal dunia, kita tak boleh nak buat wasiat dah. Kita dah meninggal dunia, kita tak boleh nak buat hibah dah, tuan-tuan, puan-puan. Kita kena tunggu, waris-waris kenalah cari penyelesaian kepada masalah, kena cari ubat. Jangan biarkan waris-waris kita cari ubat. Kita sekarang buat perancangan supaya kita boleh cegah terus masalah tu, daripada masalah tu timbul. So, sebab tu kenapa kita kena buat wasiat adalah untuk pastikan harta pusaka kita dapat dimanfaatkan. Jangan rasa selesa kita tinggalkan harta banyak, kita bagi senang kat waris. Tidak. Kita tinggalkan harta hari ni, banyak orang tinggalkan harta banyak-banyak, bukan tambah senang tapi tambah beban kepada waris-waris.
Okey, rancang harta pusaka. So, kenapa kena rancang dengan As-Salihin? Satu, As-Salihin sebagai sebuah syarikat amanah, semua tahu, kita boleh buat A to Z. Kita pakar, kita profesional, yang mana As-Salihin ni memang fokus. As-Salihin ni ditubuhkan memang nak cerita tentang harta pusaka, harta pusaka, harta pusaka orang Islam. Pagi, petang, siang, malam saya tak cerita benda lain. Saya pagi celik mata, cerita pusaka, sampailah nak tidur, cerita pusaka. Ini speciality As-Salihin. Fokus kami harta pusaka. Kami tak buat benda lain. Sebab tu kami pakar dan profesional. Dan kami ada pengalaman lebih 18 tahun, dekat 20 tahun dah pengalaman As-Salihin dalam menguruskan harta. Macam saya sebut, harta pusaka ni macam-macam cerita. Nak menguruskan harta, satu cerita. Nak menguruskan orang pun satu cerita. So sebab tu pentingnya ada pengalaman, ada pengetahuan. Okey? Dan tiada kepentingan kepada pusaka. Ni pun penting. Okey, bila kita buat pengurusan pusaka, kita nak pastikan orang yang jadi pentadbir itu adalah orang yang tak ada interest terhadap harta. Dia tak side belah A, dia tak side belah B. Dia nak pastikan semua hak waris-waris semua hak dijaga sebaiknya. Bukan dia ikut bias dia, tak. Okay, sebab tu pentingnya lantik third party macam As-Salihin, syarikat luar. Dan kita kekal, kita tak mati. Kita lantik individu, individu boleh mati. Lantik Zahrul boleh meninggal, tapi sekarang ni kita melantik As-Salihin. Zahrul meninggal pun As-Salihin insya-Allah masih ada. Okey, dan terkawal. Kita melalui akta syarikat amanah. Kita diaudit kan, every single cent, dan kita very transparent dengan waris-waris. Okey, ini kita punya pengasas. Okey, satu tadi saya dah sebut tentang kekuatan As-Salihin, dan antara kekuatan As-Salihin juga kita punya pengasas yang mengasaskan As-Salihin adalah bukan orang cancarang, iaitu Allahyarham Tun Datuk Dr. Haji Muhammad Saleh bin Abbas. Okey, beliau merupakan bekas ketua hakim negara, yang mana beliau pun baru je meninggal 2 tahun lepas, yang mana meninggal sebab COVID juga. Okey, dia meninggal sebab COVID. Itulah yang kita cakap kan. Disebabkan COVID, kita rasa kematian tu macam tiba-tiba sangat. Okey, so Tun Saleh Abbas ni Allahyarham merupakan pengasas, beliau ketua hakim. So kita tak boleh nak sangkal lagi lah. Dari sudut perundangan, dari sudut pengalaman, knowledge dia memang dari sudut perundangan tu memang dia lah orangnya. Sebab tu dia melihat masalah pusaka dekat Malaysia ni perlu dibantu. Perlu ada badan macam As-Salihin, sebab tu dia tubuhkan As-Salihin untuk bantu orang Islam dekat Malaysia untuk menguruskan, memikirkan tentang pengurusan harta pusaka. Okey, dan di As-Salihin sebagai sebuah syarikat yang menguruskan harta pusaka orang Islam, jangan risau, insya-Allah di As-Salihin kita punya produk ataupun kita punya perkhidmatan kita adalah mengikut hukum syarak. Sebab kita ada ahli lembaga penasihat syariah yang special, yang memang khas untuk menasihati As-Salihin dari sudut hukum itu sendiri, yang mana dipengerusikan oleh Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Muhammad Zuhdi bin Haji Abdul Majid, merupakan fellow penyelidik bersekutu Universiti Malaya dan AJK Majlis Fatwa Kebangsaan. Kita ada Profesor Madya Dr. Siti Masyidah binti Mahmud, okey, pensyarah kanan Jabatan Syariah Undang-Undang Universiti Malaya. Kita ada yang amat arif, Profesor Adjung Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mukhtar, Ketua Hakim Syariah Malaysia. Kita ada Datuk Setia Haji Muhammad Tamyiz bin Haji Abdul Wahid, okey, Datuk Seri Utama Diraja bekas Mufti Negeri Selangor. Kita ada Profesor Datuk Saleh bin Buang, okey, seorang pakar hartanah dekat Malaysia. So kalau tengok dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, bukan nak berat, tapi kita punya penasihat syariah kita memang bukan cacalan. Kita ada mufti, kita ada ketua hakim syariah Malaysia sendiri, kita ada ahli majlis fatwa kebangsaan, kita ada orang yang pakar dari sudut perundangan secara teori, ada juga yang pakar dari sudut praktikalnya. Nampak, kita ada hakim, kita ada mufti. So maksudnya kita cover semua teori dan practicality. Okey, baik. Bagaimana nak merancang harta pusaka bersama As-Salihin? Senang. Okey, pertama sekali tuan-tuan, puan-puan boleh berhubung dengan kami, dengan pakar-pakar perancangan harta pusaka kami. Okey, kenal pasti keperluan. Bagi tahu kami apa kehendak, apa cerita, apa sahaja yang tuan-puan inginkan. Kita akan tengok keperluan tu kat mana dan kita akan nasihatkan sebaik mungkin. Kita akan bagi nasihat sebaik mungkin dan tuan-puan just bagi kami maklumat dalam menguruskan harta. Contohnya macam maklumat ahli keluarga, maklumat aset. Okey, tak semua perancangan perlu, tak payah, tak kadang-kadang tak ada pun kena bagi geran ke semua, tak payah.
Okey, just dapatkan maklumat dulu daripada kami dan bila dah bagi kami maklumat, kami sediakan draft dulu. Draft dokumen, okey, untuk tuan-tuan puan-puan cek dulu betul ke tidak, sesuai ke tidak, suka ke tidak, sampailah tuan-tuan puas hati barulah tanda tangan dokumen. Okey, berapa harga dokumen? Harga dokumen dekat Asalihin untuk wasiat 1,400, untuk hibah 1,250, untuk harta sepencarian 1,250, amanah 1,400. Okey, yang mana bayaran ni seumur hidup sekali tanpa bayaran tetap tahunan ataupun bulanan. So bila buat dokumen dengan Asalihin bayar seumur hidup sekali je. Buat wasiat bayar 1,400 dah, insya-Allah tak ada apa-apa dah. Hidup tenang dah, lega rasa sebab dah buat perancangan. Okey, kemudian bayaran ni juga merangkumi penulisan dokumen lengkap mengikut kehendak dan arahan pelanggan secara terperinci dan dokumen berkualiti. Okey, kita dah include dah semua dan dengan harga ni juga yang bayar seumur hidup 1,400 sekali ni, kita akan simpankan dokumen tu seumur hidup secara percuma dalam bilik kebal. Salinan kita akan bagi kepada tuan-tuan, puan-puan, tapi yang dokumen yang asal yang kita nak daftar kat High Court nanti, kita simpankan dalam bilik kebal. Bebas dari sebarang kerosakan ataupun kehilangan dokumen serta memastikan dokumen dapat dikenal pasti apabila berlaku kematian. Ini pun penting juga. Okey? Baik. Itu saja daripada saya. Okey, baik, saya nak buka sikit soalan-soalan dekat chat box. Banyak ni soalan ni. Banyak ke? Oh, banyak pengenalan ni. Oh, saya rasa kat sini banyak bagaimana dia rumah adalah lebih bagaimana jika nilai rumah itu adalah nilai harta terbesar pemberi hibah berbanding harta-harta lain untuk dipusakakan. Tak ada masalah. Nilai harta tak ada masalah, tak ada isu dari sudut untuk dihibahkan ataupun ni. Cuma nanti dapatkan maklumat lanjut dari sudut nasihat. Sebab dekat Asalihin kita buat perancangan secara total, menyeluruh dan berdasarkan hukum syariah. Kita pun tak nak buat satu perancangan yang mana kita nak lari ataupun nak deny ataupun nak membelakangkan hak faraid 100%. Tak boleh. Kita kena tengok juga dari sudut hutang kita. Okey, kita tak nak nanti kita hibah semua benda, nanti penyerahnya kita punya hutang tak selesai. Kan ada waris-waris yang teraniaya yang menyebabkan perancangan kita boleh buat waris-waris bergaduh, benda-benda macam tu pun kita tak nak juga. So boleh berhubung dengan kami ataupun perancang harta pusaka untuk kita bagi nasihat yang terbaik. Okey. Yang lain ni saya rasa tak ada apa. Okey, mana-mana yang ada persoalan tu boleh kemukakan terus kepada kami atau Cik Zarul. Okey, kalau macam tu saya buka soalan kepada siapa yang nak bertanya. Silakan. Okey, Cik Zarul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Adli. Saya nak tanya. Daripada mana bang? Daripada mana tuan? Daripada mana tuan? Kelana Jaya. Kelana Jaya. Saya duduk belakang HQ. Allahu Akbar, dekat sangat tu. Memang. Jalan kaki kami ni boleh sampai. terus pergi office kita. Memang betul. Okey, pertanyaan saya, adakah orang bangsa asing ataupun bukan Islam, kalau dia nak buat wasiat melalui Asalihin, boleh ke tidak? Okey. Terima kasih. Ada soalan lain? Itu je. Soalan lain, kalau dia nak jadi wakil Asalihin macam mana? Okey. Baik, untuk warga negara asing, selagi dia nak buat wasiat dengan Asalihin, selagi mana dia orang Islam, boleh, dan dia mesti ada harta dekat Malaysia. Okey, kalau dia bukan Islam, dia tak boleh jadi tak boleh buat wasiat dengan Asalihin lah. Sebab Asalihin fokus kita memang buat untuk orang Islam sahaja. Okey, walaupun dia warga negara luar, as long dia ada harta dekat Malaysia, dia boleh buat wasiat dengan Asalihin. Okey, untuk jadi ejen tak ada masalah. Okey, Muslim ke non-Muslim boleh je jadi perunding harta pusaka ataupun perancang harta pusaka IEP Asalihin. Tak ada masalah. Okey. Yang lain ada apa-apa persoalan nak diajukan? Hello, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Fauzi ya? Saya ingin bertanya, Silakan. apa ni nilai, katalah saya buat hibah, contohnya saya akan bayar 1,400, okey. Sekali saja kan? Betul. Bila berlaku kematian, kita akan perlu membayar kepada pentadbir asalihin, okey, oleh waris. Pada bila? Selepas kematian memang selepas kematian kan, tapi pada hari kematian ke ataupun 1.8% tu sekelepuk sekali semua? Okey, saya dah tengok tadi ada soalan dalam chatbot yang saya nak jawab juga berkenaan dengan fee pentadbiran pusaka. Okey, bila yang kita kena faham tadi yang saya sebut tentang 1,400, 1,250 tu adalah fee dari sudut buat dokumen perancangan seumur hidup sekali. Okey, dan lagi satu yang kita perlu tahu, bila kita melantik asalihin sebagai pentadbir, bila asalihin menguruskan harta sebagai pentadbir bila berlaku kematian, dia akan ada charge pentadbiran pusaka. Okey, charge pentadbiran pusaka ni dia akan ada dalam fee dia 1.8% ke 0.25% bergantung kepada nilaian harta. Okey, 1.8% ke 0.25%. Yang mana fee ni bukan dibayar oleh waris. Waris tak perlu bayar. Yang mana 1.8% ni akan ditolak daripada pusaka. Maksudnya kita sendiri yang bayar perkhidmatan asalihin melalui pusaka yang kita tinggalkan. Okey. Fee pentadbiran pusaka asalihin 1.8% akan dikenakan selepas asalihin dapat surat kuasa. Okey, surat kuasa. So dia ada cara dia, kita akan prorate yang mana kita akan bahagi kepada 12, kita akan 1.8% tu kita akan charge ikut bulan. Kita bukannya 1.8% segedebuk macam tu. Okey. So itu dari sudut fee pentadbiran, dia akan ada charge 1.8% ke 0.25% fee pentadbiran asalihin yang mana kita tolak daripada pusaka selepas kematian setelah asalihin dapat grant of probate ataupun surat kuasa mentadbir. Okey. Tapi ada juga fee untuk mohon surat kuasa tu dia akan kena bayaran pendahuluan 4,000 macam tu. Okey, 4,000 tu waris-waris boleh dahulukan dulu masa kita nak buat pentadbiran. Nanti bila kita dah dapat keluarkan duit, kita akan bayar balik kepada waris-waris melalui pusaka yang arwah tinggalkan. Okey. Harap menjawab soalan ni Encik Fauzi. Ya, terima kasih. Okey, baik. Ada soalan lain? Assalamualaikum Cik Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tuan. Saya Syahrin. Saya nak tanya pasal hibah amanah. Kalau andai kata saya dah ada hibah dan hibah tu atas nama anak dan anak masih kecil kan, macam mana kita nak buat hibah amanah tu? Okey, dah buat hibah ke belum? Dah buat hibah. Under AIA. Takaful ke? Polisi takaful? Takaful. Oh. Okey, so macam saya sebut tadi kan, macam untuk bila melibatkan anak bawah umur ni kita galakkan untuk buat amanah. Bukannya buat hibah amanah tapi buat amanah. Buat amanah takaful tu tadi. Maksudnya polisi insurans tu tuan boleh bagi kepada kami, tapi untuk amanah takaful ni kita hold dulu sekarang sebab dia ada isu sikit, ada ni. Cuma bolehlah saya bagi idea sikit yang mana daripada kita buat hibah kepada anak tu, kita boleh buat amanah takaful, kita boleh buat absolute assignment. Kita assignkan polisi itu kepada asalihin. So nanti bila berlaku kematian, asalihin akan uruskan bergantung kepada arahan tuan yang tuan masukkan dalam dokumen. Okey, dalam dokumen tu tuan bolehlah cakap sebab polisi takaful ni pun kadang-kadang dia cover juga dengan TPD kan, total permanent disability.
Kalau berlaku ketidakupayaan, duit tu nak buat apa? Kalau meninggal, untuk kegunaan anak ke, nak buat settlement hutang ke, boleh nyatakan dalam tu. Okey, itu melalui amanah kalau kita buat di As-Salihin Trustee Berhad ataupun kita panggil Priti. Cuma saya bagi claim awal lah. Sekarang ni untuk dokumen amanah ni kita tengah hold kejap. Nanti apa-apa untuk maklumat lanjut boleh berhubung dengan kami dengan pakar-pakar perancang harta pusaka Islam untuk dapatkan nasihat seterusnya. Menjawab Okey, soalan terima tak? kasih. Menjawab. Cuma nak tanya, kalau andai kata kita nak tambah lagi hibah untuk akan datang lah. So penama hibah tu nak letak penama As-Salihin ke ataupun masih anak juga? Dia bukan penama, nanti dia bila kita buat dokumen amanah tu, dia dah tak payah letak penama dah. Sebab kita akan assign dokumen tu dah polisi tu terus. Dia tak ada istilah penama-penama dah lepas ni. So macam yang tuan dah buat penama hibah tu pun boleh je buat assignment. Nanti kalau buat yang baru pun tak payah letak penama, terus buat assignment tu pun boleh juga. Tambahan je. Okey. Faham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Yusmah. Okey, betul. Saya tak berapa jelas tadi sebab saya ada satu kes yang keluarga ni dah buat wasiat dengan As-Salihin. Jadi so bila keluarga ni dia nak buka balik wasiat tu, dia kata dia kena bayar something cost lah. Jadi betul dekat situ dia salah kat As-Salihin sebagai macam kenapa kita orang kena bayar dulu apa semua. So saya as a perancang, so saya tak berapa nak jelas nak jelaskan kepada keluarga tu sebab melalui saya punya pemahaman, dia akan tolak daripada kita punya nilai wang kita yang dalam tu lah, yang kita dah letak bank apa semua tu kan. Jadi kat situ macam a bit confusion sikit lah. Saya nak terangkan dekat keluarga ni yang mana. Maksudnya pewasiat dah meninggal. Betul, pewasiat dah meninggal. Jadi keluarga ni dia nak dia tahu yang si mati ni ada buat wasiat As-Salihin. Jadi As-Salihin dia minta duit lah daripada waris untuk buka balik akaun wasiat tu untuk untuk proses seterusnya lah kan. Sebab saya dah faham dah soalan. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan fee pentadbiran pusaka As-Salihin, macam saya sebut, fee pentadbiran akan ditolak daripada harta pusaka arwah kan, bukannya waris yang bayar. Cumanya kita bila nak mulakan proses, sebelum kita dapat surat kuasa, okey, As-Salihin hanya boleh akses kepada harta pusaka, keluarkan duit dan sebagainya bila kita dapat surat kuasa, betul? Tapi untuk mohon surat kuasa, dia akan ada kos dia. Yang mana kos tu kita minta daripada waris-waris. Waris-waris akan dahulukan duit tu, yang mana selepas kita dapat akses, kita akan timbal balik, kita akan bayar balik duit yang telah dibayar oleh waris tu tadi. Cumanya kes-kes pusaka macam ni, saya minta puan tadi boleh Puan Yusmah boleh merujuk terus ke kita punya bahagian estate. Sebab dia kadang-kadang lain cerita, lain estate ni, lain keluarga ni, lain cerita dia, lain harta ni, lain. Kita kena tengok spesifik kes dulu. Okey, tapi konsep dia macam itulah. Maksudnya kita waris-waris dahulukan duit, tapi kadang-kadang ada je yang kita tengok. So, saya cakap tengok kepada setiap kes tu macam mana. Okey, waris-waris akan dahulukan bila kita dah dapat surat kuasa, kita dah ada akses kepada akaun, kita akan bayar balik menggunakan cuma waris-waris kena dahulukan. Tu je untuk proses permulaan tu. Okey. Cuma itulah saya cakap, saya kena tengok juga kes-kes. Kadang-kadang ada orang yang memang meninggal dunia tak ada cash langsung. Bila dia tak ada cash langsung, kita kena berbincanglah dengan waris macam mana nak uruskan harta ni, cash tak ada rumah aja. So benda-benda macam ni tu saya cakap kena tengok spesifik kes. Mungkin Puan Yusmah boleh terus direct dealing dengan kita punya pegawai dan rujuk kepada pihak estate administration. Okay? Ada apa-apa soalan? Saya rasa kita dah dah hampir ke penghujung. Sebelum saya mengakhiri, saya rasa ada bersama saya hari ini Tuan Presiden CEO As-Salihin Trustee Berhad, Tuan Haji Abdul Aziz Peru Muhammad. Tuan Haji ada bersama saya ke?
Ya. Okey. Tuan-tuan puan-puan, hari ini alhamdulillah bersama kita adalah Presiden CEO As-Salihin Trustee Berhad yang ada mendengarlah saya punya celoteh ni tadi, ya Allah. Okey, so saya nak serahkan apa pentas saya kepada Tuan Haji untuk say hi sikit kepada kita punya peserta hari ni, tuan-tuan. Ini semua IP ya? Semua IP. Bukan. Ni banyak ni kita buat ceramah umum. Okey, alright. Baguslah. Yes, Jadi, saya bukan nak cerita banyak, sikit saja. Cuma nak tambah baik apa yang Cik Zarul cerita dan apa saya perlu bagi tahu. Macam kita tentang kepentingan wasiat. Nanti topik hari ini kepentingan wasiat ke Zarul? Ya, betul, kepentingan wasiat. Pasal apa ada faraid, kenapa wasiat diperlu kan? Betul. Macam you dah cerita lah, perlu wasiat tu bukan apa. Perlu wasiat ialah pelantikan seseorang yang akan menjalankan pentadbiran pusaka dari sudut pengagihan harta kita selepas bayar hutang. Itu key dia tau. Kalau tak ada, itu akan melambatkan masa tentang pengagihan harta kepada waris faraid kita. Kalau tak ada persetujuan, tak ada pergaduhan, orang tak bersama, satu kat London, satu kat Penang, you akan ada masalah dari sudut penyelesaian atau permulaan nak dapat surat kuasa. Ini kita nak avoid bila kita buat wasiat. So kalau pendapat saya wasiat ni bukan saja, saya rasa macam pendapat saya, my opinion, mandatory kita kena buat. Pasal kalau kita sayangkan keluarga kita, kita patut ada perancangan pusaka. Bukan saja wasiat, perancangan pusaka, merangkumi hibah, merangkumi harta persalinan, itu perlu. Seseorang Islam kena ada. Pasal apa? These are the things that you leave behind, you tinggalkan untuk melaksanakan pencairan dan melaksanakan pembahagian kepada waris-waris yang tinggal dan waris-waris yang umpamanya bukan waris you, macam mak angkat ke, anak angkat ke, bapa mak yang bukan Islam. Ini yang satu instrumen yang you perlu ada so that you dapat kesinambungan, you dapat mengagih kepada orang-orang yang tersayang. Itu saya cakap amat mustahil. Jadi kalau ada pelanggan-pelanggan kat sini, jangan menunggu masa lagi. Jangan menunggu masa. Pasal apa? Makin lama makin runcing. Runcing negara kita sekarang dengan COVID dah masuk 30,000 orang. Coronavirus lah, lepas tu ada Omicron lah, ada apa pun banyak ada akan datang. Jadi peninggalan dah 30,000 lebih. Kak Salihin saya dalam 2-3 bulan ni, saya ingat lebih kurang 30 orang meninggal pasal COVID kita tengah menguruskan. So ini semua satu akibat yang akan datang dari sudut tak ada perancangan. Kadang husband and wife meninggal sekali pasal COVID. Itu macam mana dia tinggal? Dia tinggal mak ayah dia, suami mak ayah, isteri mak ayah, lepas tu anak-anak kecil. Siapa nak menjalankan pengurusan? Sayang ke kita pada anak-anak kita? Ini semua perancangan yang kita perlu buat. Jangan kita lengahkan masa. Don't delay. Things like this, don't delay. Kalau kita dah cukup, dah mampu, jangan delay. Dia buat sekali untuk selama-lamanya. Buat sekali je perancangan. Tak payah. Kalau kita nak tambah baik, tambah balik, boleh. Tetapi kalau kita dah buat sekali, kita dah mulakan. Kita dah ada permulaan. Dengan permulaan tu, kita boleh tengok dari sudut pengagihan. Ingat, mati tangan Allah. Bila-bila boleh mati. Kita ingat bila-bila mati. Oh, kita ada ini, kita ada harta banyak. Kita ada ni. Tapi apa kita punya tujuan? Tujuan kita nak tengok kesinambungan. Legacy. Artinya daripada ayah kepada anak-anak dan serta kepada cucu. Kalau kita tak buat perancangan, dia terbantut macam tu. Duit kewangan nak pakai untuk ekonomi of your left behind people, your children, your wife, semua terbuntut. Tak boleh terbantu, tak boleh jalan. Pasal apa? Tak ada orang yang jalan dan boleh mengendalikan in terms of the crystallization ataupun we are talking of pencairan. Tak boleh buat. Pasal apa? Tak ada instrumen-instrumen yang patut disediakan. Ini saya galakkan yang pelanggan-pelanggan dalam kat sini. Jangan delay tuan-tuan dan puan-puan. Jangan delay. Saya terang. Sekarang As-Salihin tengah menakbir lebih kurang 450 sampai 500 orang dah meninggal. Tu terang saya cakap. 500 orang dah meninggal. Dan kalau ikut saya punya statistik, yang meninggal umur 70 lebih kurang 20-25%. Banyaknya antara 40 ke 60.
That's the time they leave behind anak yang kecil, anak OKU, isteri suri, harta banyak tapi tak tahu apa nak buat. Ini based on kita punya apa di call statistik saya cerita. So saya harap all of you take this seriously. Especially ini dah masuk bulan 3. Bulan puasa nak datang dah. Orang Islam patut lembut tentang perancangan. Ingat kali lembut. Ingatkan anak, kita akan lebih ke masjid, kita minta doa kepada Allah, bagi kita kesihatan, kita suruh minta rezeki lebih, rezeki kita kena tengok macam mana kita nak agih rezeki kita. Jangan lupa bayar zakat, jangan lupa kita sedekah, tapi kita tengok anak-anak yang kita tinggal, anak-anak kita isteri ataupun isteri atau suami yang kita tinggal atau mak ayah kita tinggal, apa simpanan kita pada dia orang untuk dia orang buat kesinambungan diri dia orang selepas kita tak ada. Saya terang cakap, this is a thing that all of us must do. Saya bagi tahu kat sini pasal apa saya memang passionate in terms of ensuring orang Islam kita jaga baik-baik. 70 bilion beku, at least 80%, 90% orang Islam ni. Fikirlah, berapa banyak duit tu boleh jana ekonomi negeri kita, semua terbuku. Duit cash berbilion-bilion, harta tanah berbilion-bilion, harta tanah. EPF duit tak ada nomini, banyak betul. Ini semua hakikat yang benar. Ya, hakikat yang benar. So saya galakkan IEP dalam ni, pelanggan-pelanggan yang masuk sini, don't take your time, don't waste your time, buatkan melalui IEP yang ada kat sini. Dia orang semua pakar, dia orang tahu. Kalau nak tahu lebih, telefon kita tanya lebih. Kita boleh pun bagi khidmat nasihat yang bagi keyakinan ke tuan-tuan dan puan-puan keperluan nak buat perancangan pusaka. Ya, keperluan. So tadi Zahrul dah cerita panjang lebar daripada sudut produk-produk kita ada macam wasiat, hibah, amanah, harta spesial, banyak ada. Ini kita nak tengok dari sudut estate planning. Bukan kata wasiat planning, estate planning. Akhirat planning. Ini akhirat planning. Pasal apa? Akhirat tu tempat yang kita nak pergi. Kalau kita boleh pergi akhirat, sekali kita pergi akhirat dan kita pergi ke syurga, pergi ke alam jalan, jadi kita dah tinggalkan benda-benda yang kita dah sediakan untuk menyenangkan proses kita. Ingat, hutang kita dalam dunia ni selain tak diselesaikan, maka tergolaklah kita. Tak masuklah syurga kita. Itu kena ingat tu semua. So kalau kita sediakan wasiat, tugas wasi mula-mulanya As-Salihin, tugas saya selesaikan hutang piutang. Dunia dan akhirat. Dunia, hutang bank, hutang income tax, hutang personal semua kita selesai. Hutang akhirat kita tengok zakat. Tak bayar last ke, ada badal haji nak buat ke, hutangan dunia, hutang-hutang lain macam puasa tak cukup kah, itu semua kita selesai. Bagi pihak si mati. Sebelum kita cerita pasal si hidup, si mati kita jaga dulu. Itu tugas As-Salihin. Saya dah bina banyak masjid daripada sedekah dalam wasiat. Bina banyak masjid. Saya ingat lagi, masjid kat Cambodia saya bina untuk seorang hamba Allah yang meninggal. Hantar isteri dia pergi tengok masjid. Lepas tu isteri tu balik, isteri pula meninggal. Saya urus pula isteri punya harta. Untuk anak-anak. Anak-anak baru pula buat wasiat. Sudah 3 generasi. Itu kepentingan perancangan pusaka. Jangan ingat kita akan ada selama-lamanya, tuan-tuan dan puan. Tak ada. Jangan ingat, hari ni ada, besok tak ada. Kita tak tahu. Tapi jangan kita takut. Kita kena sediakan payung sebelum hujan. Ya, rancanglah sebelum kita dirancangkan. Sediakan jalan. Ya, so saya tak nak cerita banyak. Cuma saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Tadi saya nampak 200 lebih, sekarang 150 lebih. Dah letih kot. Saya ucapkan terima kasih banyak. Believe in As-Salihin, believe in perancangan pusaka. Ini yang akan menolong kita dunia akhirat, insya-Allah. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan back to you, Cik Zahrul. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haji atas kesudian bersama kami petang ni. So daripada kami pihak As-Salihin Trustee Berhad, sama juga pesanan saya macam Tuan Haji, jangan berlengah lah. Apa yang kita lihat, saya dah banyak tunjuk macam-macam dah saya cerita tadi, apa yang berlaku hari ni, kenapa kita kena fikir, semua saya dah cerita panjang lebar. So kita dah dapat, kita dah tahu, kita dah faham secara jelas buat apa nak tunggu. Sebab besok belum tentu tunggu kita. So terima kasih daripada saya, daripada pihak As-Salihin sendiri atas kesudian meluangkan masa petang ni. Bagi tuan-tuan, puan-puan yang nak tahu lebih lanjut,
yang ada masalah sendiri boleh hubungi kami, dan semua perancang pusaka kami pun ada dekat chat pun, saya tengok kat ruangan chat pun ramai. So boleh je call yang mana-mana dapatkan nasihat sebaiknya. Okey, terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada salah silap. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.